Okey, baiklah. Jom kita bermula. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sejahtera kepada rakan-rakan CBO yang dikasihi sekalian. Apa khabar anda semua? Luar biasa, ya. Luar biasa. Okey, tahniah kepada anda kerana menghadirkan diri di dalam sesi EBLC Leadership Fundamental untuk bulan ini, iaitu pada bulan November 2022, dan rasanya masih belum terlambat. Ingin saya ucapkan selamat menyambut kepimpinan terbaru negara dan juga kepada kaki-kaki bola, selamat menyambut hari-hari yang begitu mencabar. Setiap hari kena tidur lewat disebabkan oleh World Cup bermula daripada minggu lepas dan akan disambung sampailah bulan 12 nanti. So bangun pagi ramailah mata nanti nampak macam gabak kan. Apa tu sebab tak cukup tidur malam, sebab duk berjaga nak tengok bola. Alright, so sekali lagi terima kasih dan tahniah kepada anda semua yang hadir pada malam ini. So pada hari ini kita ada topik yang cukup menarik untuk dibincangkan bersama-sama dengan anda. Saya nak double confirm dulu. Nampak skrin saya? Okey, so topik kita pada malam ini untuk EBLC Leadership Fundamental adalah bertajuk kemahiran memimpin organisasi, iaitu pengalaman secara praktikal. So pada bulan ini, mulai bulan ini kita akan cuba mengurangkan dari segi teorinya, tapi kita akan lebihkan dari segi practicality, di mana kita meminjam kekuatan para pemimpin CNI untuk berkongsikan dengan anda tentang pengalaman mereka. So bulan ini kita fokus kepada bagaimana seorang pemimpin ataupun seorang leader, seorang CBO memimpin organisasi ataupun rangkaian ataupun network mereka. Semoga apa yang dikongsikan oleh mereka pada malam ini boleh dijadikan sebagai panduan untuk anda menjayakan bisnes CNI anda sehingga sukses. Okey, so pada malam ini cukup istimewa kerana kita akan bersama-sama dengan Pengetua Akademi CAN, iaitu Mr. Chan Kok Liang, dan bersama dengan beliau ada dua orang insan yang cukup luar biasa hebat. Seorangnya didatangkan khas daripada Melaka, iaitu Diamond Agency Manager Fauzi Yusof, dan yang kedua datang lagi jauh daripada Tawau, Sabah, iaitu Pearl Agency Manager Puan Fatimah Salim. Dan malam ini mereka akan berkongsikan banyak cerita dengan anda bagaimana mereka memimpin organisasi mereka sehingga berjaya, sehingga menjadi seperti sekarang, dan apa yang diperlukan sebagai seorang pemimpin untuk memastikan kejayaan di dalam bisnes tersebut. Okay, so jadi apa yang mereka kongsikan pada malam ini sudah pastinya anda akan rasa begitu, apa cakap, lebih live ataupun lebih real, disebabkan dia tak jauh, lebih kurang sama macam pengalaman anda sendiri dalam menjayakan bisnes CNI. Jadi kita boleh tengok kat situ bagaimana mereka mengatasi halangan, mengatasi rintangan serta cabaran di dalam perniagaan CNI mereka. Jadi sebelum kita bermula pada malam ini, ada sedikit ingatan mesra untuk anda seperti biasa. Pastikan kalau boleh video anda sentiasa dibuka dan mikrofon ditutup untuk melancarkan majlis. Dan yang kedua, jika anda tidak menggunakan nama sebenar, pastikan anda rename balik nama anda. Kalau tak tahu macam mana nak rename, sila type di dalam ruangan chat box. Dan jika ada sebarang persoalan, pertanyaan, kemusykilan, boleh bertanyakan di dalam ruangan chat box ketika sesi ini sedang berlangsung, dan insyaAllah kita akan cuba menjawab persoalan anda pada penghujung rancangan nanti, penghujung sesi ini nanti. Alright, jadi macam saya beritahu tadi, sebelum kita bercerita tentang praktikal apa sikit, kita akan cerita terlebih dahulu tentang sedikit teori bagaimana seorang leader itu, bagaimana untuk menjadi seorang leader, apakah tahap-tahap pembangunan seorang pemimpin tu daripada biasa-biasa sehingga menjadi seorang yang sangat luar biasa. Jadi untuk topik ini, saya ada insan yang cukup istimewa yang akan bersama-sama dengan anda, yang akan berkongsikan pengalaman beliau di dalam dunia networking. Bukan kaleng-kaleng, lebih daripada 30 tahun dalam dunia direct selling. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh kepada Pengetua Akademi CN, Mr. Chan Kok Liang. Dipersilakan Mr. Chan.
Boleh, Miss Dan? Tolong unmute dulu. Anda, okey. Okey. Alright. Baik. Sultan, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Ridwan. Ya, selamat malam dan salam sejahtera saya ucapkan kepada AMM, leaders-leaders dan rakan seperjuangan saya, CBO yang saya hormati, yang mengikuti program EBLC Leadership Fundamental pada malam ini. Ya, apa khabar anda semua? Anda ada enzim? Sudah? Saya nampak sudah. Ya, bertenaga. Okey. Baik, luar biasa. Ya, tahniah dan syabas kerana anda semua memanfaatkan peluang, ya, peluang belajar bersama dengan dua speakers, ya, yang saya hormati, yang kita hormati, iaitu Diamond Tuan Fauzi Yusof dari Melaka dan Agency Manager, ya, pengurus agensi Mutiara kita, yang kita hormati Puan Fatimah dari Davao Sabah. Ya, sila sokong dan type CNI together stronger and better. Okay, type dulu ya. Kita satu pasukan kan. Saya rasa amat bersyukur kerana dapat belajar bersama dengan anda dalam sistem pendidikan Ken CNI yang unik, yang praktikal, yang penuh dengan ilmu pengetahuan di samping kisah-kisah kemajuan dan detik-detik kejayaan pemimpin cemerlang CNI. Memang ya penuh dengan kisah kejayaan. Ya, semoga anda happy ya, dalam pembelajaran malam ini. Semoga anda lebih berilmu, semoga anda lebih baik, lebih sihat, lebih berhasil selepas mengikuti Ken System dan mengikuti keluarga besar CNI. Malam ini kita rasa amat bangga kerana Agency Manager Puan Fatimah bersama dengan kami. Beliau akan berkongsi topik tindakan praktikal keusahawanan CNI. Di samping itu, kita juga rasa amat bersyukur, amat berbangga kerana Diamond, ya, Agency Manager Tuan Fauzi, ya, meluangkan masa keemasan beliau untuk berkongsi pengalaman beliau dalam topik kemahiran memimpin organisasi, pengalaman praktikal sepanjang perjuangannya membina New Kafan Achievers, ya, satu demi satu, ya, New Kafan Achievers dibina, ya, dengan berjaya dalam keluarga besar CNI. Baik, sebelum kita mula, biar kita sama-sama mengetahui dan sama-sama kita menghayati dulu, ya, sama-sama kita menghayati dulu 5 tahap pembangunan pemimpin, iaitu tahap yang pertama, jadi ketua dalam hal 4S, ya. Tahap pertama iaitu individu berkemampuan, berkeupayaan, berjuang sendiri, menjadi ketua dalam kebanyakan hal penajaan, jualan, servis dan pembelajaran. Anda kena jadi ketua, ya, dalam hal 4S. Tolong type yes kalau anda sudah melakukan penajaan hari ini, anda sudah melakukan jualan pada hari ini, anda sudah menjalankan servis pada hari ini, dan anda mengikuti program pembelajaran pada hari ini. Ya, tolong typekan yes, ya, untuk meyakinkan diri, untuk memastikan bahawa anda tetap aktif dan dinamik dalam perniagaan CNI untuk menjayakan kerjaya anda. Ya, tahap kedua, ya, tahap kedua, ahli pasukan yang aktif, yang selalu memberi sumbangan cekap bekerjasama dengan ahli lain dalam pembinaan persekitaran pepasukan dan memberi nilai kepribadian yang cukup cemerlang. Contohnya, anda mainkan peranan yang aktif dalam, ya, menjalankan ABC, menjalankan home party ataupun mengendalikan SUC, ya, mengendalikan enzyme therapy program ataupun dengan pemeriksaan quantum machine dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang lain, ya, seperti SGC anda juga ikut serta, ya, pada bulan akan datang, ya. Anda commit tiket
Anda lakukan quantum check untuk prospek Anda, untuk customer Anda, untuk prospek yang mungkin akan beli wellness package daripada Anda. Anda rakamkan testimoni, Anda buat posting social media dan sebagainya. Tahap ketiga, Anda seorang pengurus agensi eksekutif yang berkemampuan mengurus CBO dan menguruskan sumber-sumber Anda demi mencapai matlamat yang ditetapkan dengan cekap sekali. Anda pandai cekap dalam menguruskan masa, menguruskan tenaga Anda, menguruskan wang Anda, menguruskan benda Anda, supaya segala hal tentang networking dijalankan dengan lancar. Anda capai target Anda, baik personal group sale 3,000 ke 5,000 ke dalam satu bulan, Anda capai pelancongan baik ke Greece, Santorini baru-baru ini, ataupun ke Bangkok, Thailand 4 bulan yang lalu, ataupun Anda sudah capai Taiwan trip misalan Anda buat jadual tindakan Anda seharian dengan rapi dengan menyeluruh Anda mengendalikan pertemuan dengan prospek dengan baik, dengan teratur. Anda buat saranan produk NEI wellness package dengan baik. Anda order barangan promosi untuk pelanggan Anda dengan sistematik, dengan rapi. Anda mencapai target tajaan dan target sales bulanan ataupun mingguan ataupun seharian. Kalau Anda memang melakukan kesemua ini dalam tahap yang ketiga ini, maksudnya Anda seorang pengurus seorang pengurus AM eksekutif yang berkemampuan menguruskan sumber dengan baik. Anda boleh type yes untuk pastikan Anda memang dalam landasan yang betul. Anda jalankan aktiviti dan juga tabiat Anda dengan secara baik. Tabiat tahap yang ketiga ini sebenarnya amat mustahab dalam menjayakan perniagaan rangkaian Anda. Tahap yang keempat berikutnya, kita lihat pemimpin yang dapat mendorong ahli kumpulan dan mempunyai pengaruh untuk memotivasi CBO agar meletakkan komitmen CBO ke arah wawasan yang jelas dan berani mendorong CBO mencapai matlamat wawasan serta standard prestasi yang lebih tinggi lagi. Ini tahap yang keempat. Anda adalah pemimpin teladan. Khasnya komitmen Anda direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Anda jadi speaker, Anda jadi sharer, Anda jadi presenter dalam program CAN System CNI, Anda naik pangkat demi pangkat dan Anda capai matlamat Anda dengan prestasi yang cukup cemerlang dan lebih tinggi. Bermaksud Anda berada di tahap yang keempat dengan luar biasa baik prestasi yang luar biasa baik Yang kelima tahap yang kelima, di samping sikap profesional peribadi dan kepimpinan berwibawa, tersela juga gabungan sifat ketabahan dan rendah hati demi mencipta legasi diri dan perniagaan people business yang lestari. Anda mempunyai karakter yang luar biasa hebat selain daripada sikap profesional peribadi, Anda juga mempunyai cara fikir yang sangat positif, yang sangat aktif. Tapi Anda juga tapah hati, Anda juga rendah hati walaupun sudah capai prestasi yang sangat-sangat tinggi, yang disanjung tinggi, tapi Anda tetap menjadi insan yang rendah hati. Anda fikirkan boleh, selalunya fikirkan boleh, Anda capai kafan, Anda capai diamond, Anda capai double diamond, Anda capai faedah-faedah yang disenaraikan dalam CAP
dan memaparkan semangat semut CNI yang terbaik. Kami rasa terharu ya malam ini dengan pencapaian Diamond Agency Manager Tuan Fauzi Yusof dan Pearl Agency Manager Puan Fatimah selama ini. Mereka ini berada di tahap pembangunan pemimpin yang tinggi dan semakin berhasil. Mereka sanggup berkongsi ya pengalaman praktikal mereka, baik ya untuk kumpulan sendiri ataupun untuk kumpulan yang bukan ya kumpulan mereka. Mereka sanggup ya belajar demi memperkasakan ilmu dan kemahiran yang semakin hebat. Mereka positif dan dinamik. Mereka mahir dalam saranan produk, begitu juga saranan perniagaan CNI dengan baik. Mereka seperti Sifu Murad amat aktif membina rangkaian beliau. Bagaimana pula anda? Ya, mau contohi mereka? Ya, kalau anda mau lebih sukses, maka ikutilah jejak langkah mereka. Yes, mereka ini mahir memimpin insan, memimpin CBO kumpulan mereka. Ya, networking business ini ialah people business. Yang penting sekali keyakinan yang dimenangi daripada orang lain itu sangat penting. So kena ada kepercayaan diri anda dulu di dalam hati pemimpin dulu, di samping menang kepercayaan daripada CBO dan orang lain, insan-insan lain, ya prospek anda di luar sana, di pasaran sana. Maka pemimpin wajib ya percaya pada produk CNI, percaya pada CAP CNI, percaya pada syarikat CNI, percaya pada sistem CNI yang kita bina bersama-sama. Ya, kita bina ya khasnya CAN system. Kita bina bersama-sama melalui pengalaman praktikal dan juga pengalaman teori. Percaya pada diri sendiri. Kita pegang teguh ya dengan 5 kepercayaan itu. Kita percaya kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa. Ya, next slide. Kita kena juga memperkasakan ilmu kita, ya, mempertingkatkan kemahiran kita, keupayaan memimpin diri kita dan memimpin orang lain, ya. Kemampuan ini sangat penting, ya, sangat penting. Ya, berkat kepercayaan kepada Tuhan, berkat 5 kepercayaan kita pegang, kita baru dapat kekuatan dan keupayaan memimpin diri dan memimpin orang lain. Kita sedar kesedaran ya kita itu sangat penting. Setiap hari kita kena renung diri, ya amat penting bagi kemajuan kita setiap hari. Kita kena mengamalkan sikap kesederhanaan juga, sebab sikap moderation, kesederhanaan itu penting. Jangan kita permusuhan dengan insan-insan yang lain kerana kita sama-sama manusia, ya. Kita kena bina kemampuan komunikasi. Komunikasi itu sangat penting. Ia bermula dengan diri sendiri. Cuba kita bayangkan, ya, kalau kita gagal dalam memimpin diri sendiri, kalau kita kurang yakin pada produk CNI serta diri sendiri, kalau kita mungkiri janji kita, CBO, downline kita akan ikut pemimpin lagi? Tidak. Ya, kalau pemimpin tak setia dan melompat ke sana sini, ke syarikat yang lain, kemudian ya join lagi syarikat yang lain, downline anda akan hormat anda lagi? Tidak. Maka kita kena ubah diri kita dulu, ya, sebelum ya kita mengubah orang lain. Khasnya pencapaian sendiri. Kita capai sendiri, kita capai dulu sebelum kita minta ya downline kita mencapai target mereka. Pencapaian demi pencapaian sendiri dalam CAP kita dulu, ia akan membawa hasil kejayaan yang lebih bererti, yang lebih besar dan lebih berpengaruh kepada kumpulan anda. Ya, berikutnya yang kedua, ya, keupayaan yang kedua, yaitu keupayaan melaksanakan sesuatu, ya. Ringkasnya,
keupayaan membuka pasaran dengan proaktif, dengan secara positif, ya. Ini penting. Khasnya 4S ataupun 4S campur lagi 1S, iaitu social media posting, social media marketing. Kita kena sharing selalu, ya. Kita bina rangkaian pelanggan, kita aktif dalam membina rangkaian organisasi juga untuk memupuk pakat-pakat baru, ya. Rangkaian pelanggan, ya, kita berupaya menjual, mencapai penajaan, mencapai servis yang baik dan mengurus pelanggan dalam, ya, catatan-catatan yang rapi, ya, yang tersusun, ya, supaya kita dapat buat servis susulan. Ya, rangkaian organisasi kita bina, ya, kita terus menaja demi menaja dan menawarkan peluang perniagaan. Ya, dalam masa ini peluang perniagaan semakin penting untuk, ya, orang lain di luar sana, untuk, ya, mereka-mereka yang masih lagi mencari, ya, cari peluang untuk, ya, maju jaya, untuk mengatasi cabaran ekonomi mereka, ya, untuk cari duit, untuk cari rezeki, ya. Jadi menaja itu penting. Mengekalkan CBO, ya, counseling untuk ahli baru, mengikuti program pendidikan latihan ahli teras, dan untuk bakat-bakat usahawan, ya, baru demi membina rangkaian yang lebih besar, mantap dan lebih kuat. Ya, khususnya, ya, next slide, ya, kemampuan membuka pasaran itu, sama ada Anda mahir ataupun tidak, ya. Ini penting, ya. Yang nombor satu, kena menguasai kemampuan cipta keperluan, ya, tentang misalan isu kesihatan, isu long COVID selepas, ya, mengidap, ya, selepas terjangkit, ya, COVID-19 ini, kita perlu, ya, jaga paru-paru kita dengan amalan live enzyme, ya, Tigeron, TMG dan sebagainya. Kita kena cipta keperluan itu sebab ramai yang kena, ramai yang terjangkit, ramai yang rasa susah bila bernafas, ya. Masalah penyakit kronik dan masalah radang, ya, waktu menonton Piala Dunia, ya, tidur lewat, jadi naik radang, jadi tinggi keperluan, ya, terhadap wellness live enzyme, ya, terhadap Tigeron, ya, terhadap kopi cyanide dan sebagainya, ya. Isu kecantikan sangat diperlukan, ya, Iris Myras untuk cantikkan, ya, diri sendiri, sangat-sangat diperlukan, ya. Kemampuan itu perlu kita pelajari dan kuasai. Yang kedua, menguasai kemampuan wujudkan minda krisis, isu pekerjaan yang tidak stabil, ya, pada zaman ini, ya. Isu pendapatan yang merosot kerana ringgit Malaysia menurun, isu inflasi yang cukup mencabar sehingga kan mengakibatkan orang ramai rasa hati-hati, ya, rasa cermat, ya, bila nak beli sesuatu. Jadi isu inflasi ini kita perlu wujudkan minda krisis ini. Kita cari duit lebih baik daripada jimat cermat semata-mata, kerana duit yang disimpan itu akan jadi lebih kecil dan masih tidak cukup untuk masa hadapan bila kita bersara. Jadi kuasailah kemampuan ini untuk cerita, ya, krisis dan masalah, ya, semasa. Menguasai kemampuan atasi krisis semasa. Ini misalan long COVID yang saya sebut tadi, ya, masalah COVID-19 dan juga akibatnya pencemaran makanan, pencemaran air, pencemaran udara, ya, cuaca ekstrim yang menyebabkan sakit-sakit tertentu, penyakit-penyakit semasa, ancaman kes dengki, ya, semakin meningkat, ya, dan sebagainya. Yang keempat, menguasai kemampuan perkongsi industri, jualan langsung dan kerjaya jualan langsung CNI ini.
industri ini, jualan langsung ini amat diperlukan kerana orang ramai tengah cari peluang, orang ramai tengah cari duit, orang ramai tengah cari platform perniagaan wellness, platform perniagaan yang penting sekali untuk keluarga mereka. Dan jelas terbukti bahawa jualan langsung punya sales meningkat demi meningkat sepanjang 20 tahun ini. Ya, dalam masa 20 tahun ini hanya 3 tahun menurun saja. Kalau kita pantau sejarah perkembangan jualan langsung selama 20 tahun ini, 17 tahun terus meningkat dan CNI terbukti dengan diterapkan lesen selama 10 tahun lagi. Jadi kita berkongsi kelebihan industri jualan langsung ini dan juga syarikat CNI ini sebagai kerjaya yang terbukti akan menjamin keselamatan dan juga kemajuan kejayaan keluarga Malaysia. Yang kelima, menguasai kemampuan berkongsi impian dan penyelesaiannya. Misalnya hidup dengan lebih bebas, impian memiliki aset, kereta, impian memiliki harta tanah, lepas ada bonus yang tinggi, beli tanah, beli aset dan jimat, dan juga buat untung yang lebih daripada harta tanah itu. Impian serta kesempatan melancong bersama dengan keluarga dan sebagainya. Maka kita perlu belajar ilmu dan pendekatan, kaedah-kaedah, cara-cara yang berkesan dalam membuka pasaran. Salah satu cara ialah manfaatkan kaedah AIDA, iaitu attention, interest, desire, action, yang pernah kita pelajari pada masa dulu dan boleh kita rujuk daripada leader-leader CNI, daripada CBC, belajar daripada EBLC fundamental yang akan datang. Kita akan buat ulang kaji. Next slide. Yang ketiga, keupayaan yang ketiga, iaitu keupayaan memimpin rangkaian. Keupayaan membina, membangun, mengurus dan mengukuhkan lagi pasukan organisasi anda. 4 peringkat pembinaan dan pembangunan organisasi kumpulan, iaitu daripada zero menjadi hero. Start dulu dari sifar, kemudian menjadi seorang hero dengan secara berani. Jangan takut, jangan rasa malu, jangan. Terus jangan segan silu, kita berani untuk bertindak dan menaja. Dari itu kita bina rangkaian pelanggan. Dari sana kita besarkan kumpulan kita dan membina rangkaian organisasi yang lebih besar, daripada kecil menjadi besar, daripada besar menjadi lebih mantap, daripada mantap terus naik pangkat, terus perkuatkan kumpulan dan rangkaian anda dengan pelanggan yang lebih besar dan juga dengan produktiviti yang lebih tinggi dan menjadikan anda semakin kuat, semakin kuat. Jadi malam ini kita rasa bersyukur, para CBO yang saya hormati sekalian, marilah kita sama-sama menjemput seorang tokoh usahawan, wanita yang luar biasa. Beliau seorang suri rumah tangga sepenuh masa, tapi hari ini menjadi heroin yang hebat, yang kuat, wanita besi yang luar biasa baik. Beliau prihatin dalam pembinaan kerjaya dan keusahawanan beliau sepanjang perjuangan beliau dalam CNI. Beliau istiqomah dalam servis seharian. Beliau mencatat sales demi sales. 2 hari ini beliau sudah capai lebih daripada 3,000 sales dalam home party beliau, dalam demo produk CNI. Beliau mencapai matlamat demi matlamat, mencapai pelancongan demi pelancongan, bukan saja menikmati pelancongan ke Bangkok, Thailand, Greece, Santorini, beliau juga sudah layak untuk pelancongan Taiwan tahun akan datang bersama dengan dua anak beliau. Beliau mencapai
ya LBA 2021 sepanjang masa. Beliau penerima anugerah Wellness Top Sales. Beliau penerima anugerah NEI 2 Top Referral. Beliau DCO Tawau Sabah. Beliau juga diiktiraf sebagai usahawan luar biasa baik, extraordinary entrepreneur, ya, melalui penganugerahan Persatuan Jalan Langsung Malaysia pada tahun yang lalu. Jadi terimalah, ya, persilakan, ya, kita, ya, Puan Fatimah Salim untuk, ya, menghuraikan, untuk perkongsikan pengalaman praktikal beliau dalam tindakan keusahawanan setiap hari. Tepukan yang gemuruh. Thank you. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Selamat sejahtera. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak syarikat, pertama sekali Mr. Chan dan juga Cikgu Rizwan yang tidak bosan-bosan untuk menjemput saya sebagai speaker dalam perkongsian ini. Saya bersyukur kerana satu pembelajaran untuk saya lebih bertambah. Ya. Jadi pada hari ini apa yang saya nak kongsikan adalah bagaimana saya mengatur grup saya, bagaimana saya buat kerja setiap hari. Setiap hari saya mesti sebelum saya bergerak daripada rumah saya sudah fikir dan saya set dalam minda saya, hari ini saya mau jumpa siapa dan hari ini saya nak servis siapa dan kepada siapa saya mau jual barang produk kita. Jadi itu memang sudah tabiat saya dari dulu hingga kini. Tabiat yang sudah semula jadi, ya. Jadi mungkin saya sudah terbiasa dengan kerja-kerja begini. Saya sentiasa mencari ruang dan peluang untuk berkongsi dengan rakan-rakan saya. Lama sekali memang setiap hari saya mencari dua jenis manusia, iaitu menjadi usahawan dan juga pengguna. Menjadi usahawan bukanlah semudah yang kita boleh ceritakan, bukan senang, ya. Bukan senang orang itu menjadi usahawan yang boleh bertahan lama. Contohnya macam saya, ya. Saya sudah lebih daripada 20 tahun tapi masih berada di CNI. Pasang surut jatuh bangun saya tetap berada di sini. Kenapa? Jadi apabila saya punya grup, tidaklah mustahil juga grup daripada mula masuk sampai sekarang pun aktif. Tidaklah, kan. Ada juga yang selalu pindah rumah. Ada juga yang suka merajuk dan sebagainya. Macam-macam sikap manusia. Tetapi saya ketepikan itu semua. Saya sentiasa mencari orang yang baru. Saya sentiasa mencari orang yang baru. Kalau saya dapat orang baru, maka itu akan saya bimbing bagaimana perkongsian saya kepada mereka. Saya bermula daripada mana. Kalau Anda cakap Anda tidak ada ilmu, tidak ada pandai bercakap, saya juga bermula daripada zero. Daripada tiada apa-apa. Tetapi apa yang paling penting, saya mempunyai sikap yang mau belajar. Mau belajar daripada mereka yang sudah mencapai sesuatu. Kalau mereka boleh, tak mungkin saya tak boleh. Bukan? Sebab produk CNI ini lebih mudah untuk diceritakan. Bisnisnya lebih mudah untuk kita kongsikan. Sebagaimana memang walaupun kita bukan jadi ahli CNI, memang barang-barang yang keperluan rumah tangga ada di sini. Jadi tidak salah kalau kita coba, kita kongsikan juga. Jadi setiap hari saya memang mencari orang baru. Kalau saya tidak dapat orang baru, saya cari orang lama. Jadi saya ubah suai lagi sekarang. Bagaimana kalau orang lama sudah tidur, saya bawa set demo saya. Walau satu orang, dua orang, saya buat sarian kesihatan, lepas itu saya buat demo. Sebab mungkin sudah lupa dengan kita punya, mungkin yang sudah lama-lama. Tapi ini saya ubah kembali cara saya. Mencari daripada yang dahulu saya baru masuk. Sebab sekarang ni, semakin lama grup kita semakin sudah pandai dan pandai pula berpindah-pindah rumah. Jadi kita pikirkan mereka. Jangan peduli yang suka pindah rumah, kita cari yang baru saja. Jadi memang saya punya tabiat ni suka berkongsi kepada siapa saja. Tidak peduli dengan grup siapa. Saya selalu berada di situ untuk kongsi apa yang saya punya pengalaman. Jadi sebagai seorang usahawan, saya juga tidak menafikan kadang-kadang kita ada rasanya mungkin hampir putus asa, tapi bangkit kembali. Yang paling penting semangat itu berterusan, usaha itu berterusan. Sebab kadang-kadang ada kadang-kalanya kita ni sering diuji dan dicabarkan, tapi yang paling penting matlamat kita bagaimana untuk ke depan. Jadi saya punya kerja ni tiap hari memang ada kerja saya. Punya kumpulan ataupun tim yang sederhana tetapi sentiasa bekerja. Jadi saya memang suka bekerja sebenarnya. Kalau saya tiada di luar daripada DC, saya di DC. Bila ada orang datang ke DC ataupun yang bercerita bertanya dengan produk, maka saya terangkan dan orang itu juga akan tidak terlepas
sekaligus menjadi CBO yang baru. Jadi itulah memang sikap saya, suka mencari orang, dan apabila sudah dapat orang yang baru ni, saya suruh datang ke DC untuk belajar bagaimana plan kita. Jadi saya telah disokong oleh anak saya sendiri untuk plan marketing ni dia akan terangkan berulang-ulang kali ya. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah, kumpulan saya sedikit demi sedikit memahami dengan plan kita, bagaimana produk kita, dan juga satu bos tu saya adakan dalam 1 bulan 2 kali lah ya. Tujuan saya untuk buat bos ni sebagaimana mempelajari saya sendiri dan juga rakan-rakan saya. Sama sekali daripada belajar MC, belajar perkongsian pengalaman daripada produk, testimoni ya. Jadi saya memang banyaklah, kalau testimoni ni kalau orang tahu panggil saya doktor lah, doktor berbagai macam ya. Tapi yang paling banyaknya itu doktor kencing manis lah paling banyak. Jadi tapi itu bukan saja itu, ramai lagi yang masalah-masalah kesehatan. Jadi saya memang bagi tahu kepada mereka ya, dan ini adalah salah satu testimoni terbaru saya ya. Ini mengidap kencing manis yang dia suntik sendiri pakai insulin ya di perutnya. Jadi dia apabila sudah dia tumbuh macam bisul, tapi sang suami masih belum yakin dengan produk kita. Ketika itu adiknya telefon, dia masih mau gunakan perubatan kampung ya. Dia pakai obat kampung yang jampi-jampi dan sebagainya. Apabila sudah dia membesar, maka adiknya telepon lagi saya, bagaimana Kak? Adakah ini sebab suaminya bawa pergi hospital? Saya bilang teruskan. Bawa pergi hospital, nanti keluar baru kita bagi dia makan produk kita. Alhamdulillah. Jadi yang kita nampak sekarang ni 22 hari bulan 10 yang besar ni, ini waktu dia operate ya. Dan yang nampak dia punya kain ni, ini 1 minggu. Dan yang merah sudah ini pada 18 hari bulan tadi. Jadi kita tunggu sedikit masa lagi lah dia akan pulih sepenuh masa. Ya. Jadi ini adalah satu testimoni yang terbaru lah. Yang terbaru. Jadi baru 1 bulan lebih kita tunggu dia punya kesembuhannya 100%. InsyaAllah. Ya. Jadi dia makan apa? Dia makan organik, dia makan lip, dia makan raw jelly dan gamat. Inilah yang membantu, sebab lip dan gamat ni dia cepat untuk menghidupkan sel baru. Dia akan cepat tumbuh daging ni. Jadi kita nampak, kalau kita nampak perut ini macam ngeri jugalah. Ya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, dengan semangat yang saya bagi untuk dia supaya lebih kuat untuk menghadapi ujian ini, dan harus dibantu dengan makanan kesihatan kita lah. Jadi nampaknya saya pun sekarang senang hatilah. Nampak keadaan luka yang begitu kentara sekali ya. Jadi ini satu daripada testimoni yang terbaru lah. Dan inilah pekerjaan saya setiap hari. Ada saja yang datang bawa masalah kesihatan. Alhamdulillah dengan izin Allah saya sentiasa membantu ya, dengan niat suci saya supaya mereka mendapat kesembuhan yang lebih baik. Dapatlah mereka menikmati hidup yang lebih baik juga. Dan saya memang tiap hari lepas saya buat kerja, pagi saya kena turun, saya mesti cari siapa yang saya mau jumpa. Siapa yang saya mau servis. Selepas itu barulah kembali saya ke DC. Ke DC biasanya saya kembali, macam ini saya buat di tamu-tamu ya. Di tamu-tamu saya buat macam inilah, grup saya didik untuk mereka memulakan perniagaan ini daripada ini. Ini masa waktu 19 hari bulan ni. Waktu mengundi ya. Waktu mengundi, dan mereka juga mengambil kesempatan peluang yang ada. Alhamdulillah sambutannya cukup luar biasa ya. Sambutan cukup luar biasa lah pada ketika ini. Memang mendapat juga rakan baru, iaitu orang-orang yang datang dapat perkongsian daripada mereka ni. Ini orang baru semua tahu. Tapi alhamdulillah dengan apa yang saya cadangkan, mereka menyaut cabaran daripada saya dan mereka lakukan ini tanpa saya bersama mereka. Alhamdulillah ya, dengan izin Allah. Jadi grup inilah yang saya pergi kemarin, pergi ke pulau. Alhamdulillah dengan izin Allah. Di situlah lagi saya menyambung cek kesihatan saya sebanyak 17 orang, dan saya punya penjualan dalam masa 2 hari ini hampir 3.000 lah, sebab saya bawa set makanan kesihatan yang set 200 tu 10 set saja. Saya belum pernah pergi sana. Alhamdulillah dengan Allah ada yang sudah membayar sama saya sebelum terima dia punya produk. Alhamdulillah dengan izin Allah. Memang inilah yang terbaik bila kita lakukan saringan kesihatan. Memang mantap. Memang mantap.
Dan juga yang paling penting bila sudah menjadi ahli ini susulan. Bagi saya memang susulan kedua itu akan saya lakukan lagi, dan ini adalah permintaan lagi untuk beberapa pulau. Alhamdulillah dengan izin Allah akan ke sana lagi lah. Jadi inilah pekerjaan saya setiap hari, membawa grup saya, sebab contohnya adalah saya yang sentiasa bersemangat. Tidak pernah merasa bosan untuk bersama grup saya. Sentiasa memberi tunjuk ajar bagaimana perkongsian saya kepada mereka. Alhamdulillah dengan izin Allah mendapat sambutan yang baik, ya. Dan ini juga grup saya mencapai dalam masa 3 bulan mencapai AM, Agency Manager, pada bulan ini, ya. Alhamdulillah dengan izin Allah dia juga ikut pertama kali ke Kuala Lumpur untuk penerimaan PIN. Dengan cara begini. Sebab saya ajar mereka supaya melakukan aktiviti begini supaya poin itu datang sendiri. Jangan naik pangkat gunakan uang ringgit. Gunakan tenaga. Sebab bila kita gunakan tenaga, kita punya hasil itu panjang tau. Panjang, berpanjangan. Sebab saya sudah bagi tahu mereka, setiap satu orang cari pengguna. Kalau di pulau ini kamu ada 100 orang, kamu paham tak? Dalam 100 orang pengguna 100 poin saja. Poin kamu sudah berapa? Serendahnya 10.000. Apa yang kamu dapat? Bonus kamu lebih daripada 2.000 ke atas. Bukan? Lebih daripada itu. Apa yang kamu mau capai, pangkat pun senang, mencapai untuk melancong pun senang untuk mendapatkannya. Jadi biar kita berusaha, penat sedikit tak apa, tapi dia kekal untuk selamanya. Itulah konsep diri saya, mengajar grup saya. Biar penat dahulu, ya. Jangan senang-senang dahulu, nanti sakit belakang. Jadi itu sikap saya. Saya tidak sampai naik pangkat yang tinggi, tapi saya sentiasa berada di tempat yang benar-benar pencapaian saya dapat. Itulah kelebihan saya. Jadi setiap hari memang kami bergerak dulu, lepas tu kami balik ke DC. Di DC saya sediakan macam rumah. Kami makan bersama, ya, santai bersama, tak makan di kedai pun. Kami belanja macam sama-sama lah kolek-kolek untuk beli beras, untuk beli minyak dan apa semua. Gas kami masak di situ, dan keharmoniannya saya suka bersilaturahim. Lepas makan kita boleh solat bersama, sembang-sembang, sambil tu nanti kita belajar lagi. Saya suka begitu. Saya suka bersilaturahim, suka bersama kawan-kawan saya, daripada saya duduk lepak di luar makan yang mungkin lambat lagi, mungkin tak enak lagi. Tapi di sini walau tidak enak, tapi kita senang bersembang untuk besok kita mau ke mana. Okey, kau mau ke mana? Begitu contohnya, siapa yang kita mau cek. Jangan peduli banyak orang. Yang penting kita pergi satu tempat, 1 orang kah, 2 orang kah, tak penting. Yang penting kita buat saringan kesihatan, kita terus buat demo. InsyaAllah, bila kita buat demo, pasti produk akan jalan. Saya kalau buat demo, Omega jalan. Lip buat, lip buat, jalan. Vitamin C, apa yang saya buat, mesti jalan punya. Sebab manusia ni dia lebih suka kepada yang dia lihat, praktikal. Bukan cerita dan sebagainya. Tapi saya pun suka kerja yang berdepan ni, yang offline ni. Saya lebih suka sebab saya lebih mantap untuk menceritakannya. Kalau saya pakai WhatsApp kadang-kadang tanya balik-balik, dia tak faham. Kita mau bagi tahu pun susah juga. Jadi saya suka yang berdepan ni sebenarnya. Itulah saya punya sikap. Suka kerja yang memang orang santai-santai. Tetapi ada nilai lah. Itu yang saya Jadi bagi saya, pesanan saya yang penting semangat itu jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Kita mesti ada target untuk sesuatu apa yang kita mau. Kalau kita mau naik agency manager, kita mesti target berapa orang dan berapa poin yang kita mau setiap bulan. Jadi saya selalu sandarkan begini, kalau kamu mau naik agency manager, kamu mesti cari 1 orang 1 hari, 1 bulan 30 orang, 3 bulan kamu sekurang-kurangnya ada 90 orang. Dalam masa 3 bulan ni, contoh kalau ada 100 poin, kalau ada 30 orang untuk mendapatkan 3.000 poin, paling mudah. Ya, paling mudah. Jadi kalau kamu mau naik pergi ke agency manager, bila dia agency manager, grup kamu bertambah luas, maka kamu bukan cek dapat 3.000, boleh dapat 5.000. Daripada penggunaan orang-orang yang kamu punya grup. Kalau dia tidak pandai menjual tidak penting, tapi dia pandai pengguna, alhamdulillah dengan izin Allah. Saya punya pengiraan paling sikit. Paling kecil. Sebab saya cuma bagi tahu kepada grup saya, cari orang supaya mereka juga mengguna produk 100 poin, contoh, sekurang-kurangnya. Dan apabila mereka sudah ada 100 poin, mereka sudah mula boleh menaja. Penajaan sudah terpulang daripada mereka berapa yang orang suka mau menaja. Jadi itu adalah
semangat ni saya bagi kepada mereka, yang paling penting buat perniagaan ini mesti ada grup. Mesti ada penajaan. Kalau tidak ada penajaan, jangan mimpilah. Sebab itu akan menghancurkan semangat sendiri sebenarnya. Tapi kalau kita ada grup, dia akan datang sendiri puan ni. Datang sendiri. Jadi paling penting usaha itu. Saya suka bekerja yang penat daripada yang senang. Itu sikap saya lah. Ya. Jadi mungkin saya di mana-mana pun saya boleh buat perniagaan ini ya. Saya di gerai kah, saya di mana-mana pun, yang paling penting ada peluang, ada orang kesempatan, saya akan lakukan kerja saya. Itulah kebiasaan saya punya sikap, tidak pernah rasa malu, tidak pernah rasa bosan untuk berkongsi dengan siapa saja. Yang perlukan perkongsian daripada saya. Saya tidaklah semana pun, tapi yang paling penting perjalanan saya itu daripada susah sehingga sekarang ini saya dapat sedikit ilmu, dapat mempelajari daripada mereka-mereka yang sudah berjaya, maka saya mengambil kesempatan pelajaran ini untuk saya mengisi dan mengajar pula berkongsi dengan grup saya. Jadi itulah, memang saya orangnya ceria sentiasa. Setiap hari mesti ceria. Ya, jadi sikap saya itu memang suka boleh berkawan dengan siapa saja. Jadi itulah sikap semula jadi saya. Yang paling penting pesanan saya, jangan pernah putus asa, jangan pernah semangat itu dimatikan sendiri, bersemangat dan seterusnya. Yang paling penting pelajaran ilmu kita adalah utamanya produk. Kalau kita paham produk, senang untuk kita bercerita ya. Jangan ragu-ragu, jangan takut untuk bercerita dengan siapa saja. Yang paling penting niat kita, yakin pada diri sendiri ya. Saya pun tidak pernah lakukan sebenarnya untuk cuci luka orang, untuk bantu orang, tidak ada pengalaman. Tetapi saya yakin pada diri saya yakin dengan produk dan izin Allah, itu yang paling penting. Saya cuma bantu daripada apa yang saya tahu, mungkin saya katakan mungkin daripada produk ini Allah kirimkan saya bertemu dengan anda. Itu yang saya selalu katakan kepada grup saya. Ada di antaranya yang tidak punya juriat sampai 17 tahun kahwin. Alhamdulillah dengan izin Allah, bila saya buat saringan kesehatan, dia dapat anak 3 orang tapi operate semua. Jadi ini kan satu pahala, manfaat untuk membantu orang lain, dia pun rasa gembira punya anak sendiri, kan? Jadi itu yang paling penting. Produk itu adalah paling penting pengetahuan bagi kita. Dan juga saringan kesehatan ini paling sangat-sangat membantu. Kalau kita paham ya. Sebab saya memang tidak sarankan orang itu produk tanpa dia buat saringan kesehatan. Mesti dia buat cek dulu, berkata, oh ini ada masalah yang ini, saranan kita apa? Kan produk kita bertindih sebenarnya. Kalau dia makan ini tidak sesuai, kita kasih dia produk yang lain. Jadi kita paling penting produk itu kita kena paham betul-betul sesuai atau tidak. Itulah pengalaman daripada saya. Yang paling penting sentiasa belajar. Sentiasa belajar. Dan utama sekali kita sendiri cobalah. Jangan pula kita cerita dengan orang sendiri tidak makan ya. Jadi memang pentinglah. Jadi memang penting. Jadi itu mungkin saja yang dapat saya kongsikan. Banyak lagi, jadi kita kasih kesempatan kepada insan yang cukup luar biasa. Saya kembalikan kepada Cikgu Ridwan kita. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Pearl Agency Manager Puan Fatimah Salim di atas perkongsian yang cukup hebat, dan juga terima kasih kepada Mr. Chan. Memang luar biasa sekali, dan Puan Fatimah Hadi pun siap dengan example, siap dengan testimoni dia tunjuk. Bukan kaleng-kaleng tu. Kalau saya sendiri pun tengok ngeri, rasa semangat memang kena kuat jugalah. Kat situ pun penting. Kadang-kadang kalau kita pandai pun, tapi kalau semangat tak kuat, nak buat pun tak berani, itulah. Tengok tadi nak sentuh pun bagi saya, senang ni tapi itulah maksudnya pengalaman mengajarlah. Berdasarkan daripada pengalaman dalam bisnes CNI lebih daripada 10 tahun, dekat situlah dibinanya kekuatan dan juga keyakinan, terutamanya terhadap bisnes dan juga produk CNI. Jadinya kita tidak terhenti setakat ini je, kita masih ada lagi seorang speaker yang cukup luar biasa yang akan berkongsikan juga pengalaman praktikal beliau di dalam di dalam memimpin organisasi, bagaimana beliau menjalankan bisnes beliau secara seharian.
melalui jualan dan juga dari segi macam mana jaga tim, bagaimana untuk membina rangkaian daripada seorang yang biasa-biasa menjadi luar biasa seperti mana yang Mr. Chan kongsikan sebentar tadi. Jadi insan yang luar biasa ini kita datangkan khas jauh daripada Melaka, iaitu seorang Diamond Agency Manager. Beliau juga merupakan ahli jawatan kuasa Ken Sistem, dan beliau juga adalah pencapai trip MDRT. Beliau juga adalah pencapai tabung kereta pertama dan beliau memenangi banyak percutian luar dan dalam negara sepanjang beliau bersama dengan CNI, dan beliau juga merupakan salah seorang pencapai bonus kepimpinan sepanjang masa. Dari 2021 sampai sekarang 2022 pun masih mengekalkan pencapaian beliau, dan beliau juga telah memenangi pelbagai anugerah Business Builder, dan beliau juga memenangi anugerah Wellness Top Sales Award dan juga NAI Top Referral mencari begitu banyak CBO baru di bawah rangkaian beliau. Beliau juga adalah seorang pemenang cabaran Shopla, iaitu kita punya sistem sistem shopping online kita yang terkini so maknanya macam-macam dari segi offline online semuanya beliau jelajah dan semuanya beliau kuasai dengan jayanya. Jadi tanpa melengahkan masa, jom sama-sama kita berikan tepukan gemuruh kepada Diamond Agency Manager Encik Fauzi Jusoh. Dipersilakan Encik Fauzi. Okey, terima kasih. Boleh dengar Wan? Boleh dengar? Boleh, clear. Okey, clear. baik. Terima kasih. Daripada jauh bukan daripada Qatar Okey, terima kasih. Jauh. Terima kasih. Jauh daripada Qatar jauh. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua kepada semua rakan-rakan CBO yang belum lagi bergabung dengan CNI. Mungkin adalah, mungkin saya tengok, saya rasa semua dah bergabung lah bulan ni saya rasa. Dan rakan-rakan yang pengurus agensi eksekutif ke atas, Kafan Achiever pun ada malam ni, Diamond pun ada, Double Diamond pun ada, CDM kita pun ada, Cik Murad Basir pun ada malam ni, dan sifu-sifu saya yang ada pada malam ni. Terima kasih lagi sekali kepada pihak syarikat, terima kasih kepada Mr. Chan, guru saya, orang yang memujuk saya macam mana ni, supaya terus dalam CNI. Terima kasih juga kepada Cik Mazla, terima kasih kepada Ridwan, MC kita, dan terima kasih kepada Dr. Zaidi. Okey, apa khabar semua? Saya ingat semua sihat, luar biasa. Masa lama kita dah tak jumpa dan lama dah kita asyik duk berkemping aja. Jadi pilihan raya kita dah tamat Jadi jangan risau. Pilihan raya dah habis dah. Dah berkemping pun dah habis. Perdana Menteri yang ke-10 pun telah dilantik. So kita jangan risau buat kerja kita. Siapa-siapa yang menang, siapa-siapa yang dilantik, itu adalah urusan kerajaan. Tapi yang paling penting, kita ni macam mana ni? Ni masalah sekarang ni. Undi-undi juga, tapi kita macam mana? Sebab tu saya kata dengan anda, mengundi wajib, wajib. Tapi undilah CNI, kerana ini bisnes kita sebenarnya. Bisnes kita, masa depan kita. Kalau kita yang betul-betul ada komitmen dalam bisnes ni, ini adalah masa depan kita. Sebab tu, walau macam mana pilihan raya kecoh gini-gini pun, macam mana pun, jangan tinggal habit kita. Jangan tinggal apa aktiviti, jangan tinggal apa patut kita kena buat. Jangan suka buat apa yang kita suka buat. Dan ditambah pula dengan apa? Dengan bola sepak dunia yang sedang berlangsung sekarang ni. Tadi Cik Ridwan ada beritahu kita yang berlangsung di Qatar. Dan mungkin anda ada pasukan pilihan anda. Ada yang pilih Germany pun tak boleh. Dah kalah satu, dah seri satu dah. Jadi kalau nak untuk pengetahuan anda, kalau anda nak pilih pasukan sekarang ni, masih ada masa lagi, baru ada 3 pasukan yang layak. Saya beritahu dengan anda. Brazil, Perancis dan Portugal. Saya kadang-kadang follow juga, tapi tak adalah tengok 24 jam dekat TV dah. Jadi sama-samalah kita tunggu siapa yang juara nanti. Jadi hari ini anda bagi masa, anda luangkan masa kepada saya 30 minit saja. Seboleh-bolehnya saya cepatkan. Saya cepatkan kerana saya nak cerita tentang pengalaman saya dan macam mana saya melakukan CNI. Jadi sebenarnya ni di mana-mana pun saya selalu bercerita. Sebab tu sifu saya kata begini, Cik Murad, dia pernah cakap dengan saya, dia kata, jangan banyak cakap. Kalau banyak cakap nanti banyak silap, dia kata. Tengok, ayat dia bisa tu lah. Kita bukan bila banyak cakap banyak silap tak? Jadi sebenarnya kita nak cerita, sebab tu hari ni Mr. Chan dengan dah beritahu saya dengan Puan Fatimah tadi, dia kata hari ni bercakap bukan ikut slide, tak ada slide. Kita cerita atas dasar pengalaman kita macam mana kita buat CNI.
Okey, kalau anda tengok saya terus kepada macam mana nak buat CNI dalam keadaan sekarang ni, macam mana nak buat CNI, macam mana nak momentumkan semangat anda supaya anda terus buat CNI. Tengok, hari ni tengok, saya setiap kali saya bercerita dengan rakan-rakan, setiap kali saya bercerita dengan kawan-kawan saya, baru-baru ni bila saya pergi mengundi, saya mengundi dekat Bangi. Anak saya, isteri saya mengundi dekat Melaka. Habis saja mengundi, saya terus balik ke Bangi. Bila saya balik ke Bangi, saya mengundi kerana saya tak tukar nama. Bila saya mengundi dekat sana, saya jumpa dengan rakan-rakan saya yang lama-lama ni. Dia tanya saya, dia kata, kerja dekat mana sekarang ni? Saya kata, tak ada kerja, saya buat CNI saja. Inilah bisnes saya. Saya bagi kad. Tengok. Bila dia tanya soalan macam tu, dia macam hairan tu. Dia tengok saya, dia kata, budak ni, dia kata, dulu sampai sekarang masih lagi CNI. Anda tengok. Kalau anda tanya saya lah, anda jangan tanya orang lain, saya tak tahu. Pengalaman ini pengalaman saya. Saya tak ada slide ni, ini Wan yang buat ni. Saya sepatutnya saya masuk menjiwai bisnes CNI saja. Tapi Ridwan dia cari gambar-gambar saya, tak mana dia cari, dia masukkan gambar saya kat sini. Okay. Jadi saya beritahu kepada anda yang ada pada alam ini. Mungkin kita tak ramai, tapi alhamdulillah kita masih lagi istiqamah. Kita masih setia dengan saya. Tengok. Macam mana kalau saya cakap tu, ni daripada hati saya lah. Nak buat CNI ni satu je. Anda kena menjiwai CNI. Menjiwai CNI. Tengok. Menjiwai ni macam mana saya nak uraikan. Tengok. Baru-baru ni kan, saya pernah tengok satu siaran anugerah lagu. Saya sebenarnya lagu-lagu ni saya tak minat sangat. Tapi saya tengok anugerah lagu. Bila anugerah lagu ni, ada satu wartawan ni, dia tanya kepada Datuk Ramli MS. Mungkin orang Borneo mungkin tak kenal Datuk Ramli MS. Tapi orang Malaysia mungkin kenal. Saya nak ambil orang lama-lama. Mengapa saya ambil orang lama-lama? Kerana orang lama-lama ni dia boleh bertahan sampai sekarang. Kalau ambil penyanyi baru, penulis lirik yang baru, tak guna pasal dia baru. Datuk Ramli M ni wartawan tanya dia, macam mana you boleh cipta lagu, you boleh buat lirik lagu, kadang-kadang lagu you tu meletup. Tengok dia tanya. Dia kata macam mana? Dia kata, dia ambil contoh yang paling mudah. You tengok Datuk Hatan. Datuk Hatan. Ada Datuk Hatan, Ramli Sarip. Mungkin anda kenal lah. Siti Nurhaliza. Kalau ada dengan Ajai, M. Nasir. Orang lama ni. Orang lama. Datuk M. Nasir. Ini orang lama. Otak yang lama-lama. Anda tahu tak mengapa dia orang boleh kekal dalam lagu? Begitu hebat sekali, begitu kaya raya sekali. Datuk Yusof Haslan dan sebagainya. Walaupun dia bukan cipta lagu. Tapi dia warisi kepada anak dia. Kerana dia menjiwai. Ramli MS kata apa? Mengapa Ramli Sarip bila dia menyanyi, lagu dia boleh top. Datuk Hatan bersama. Kerana beliau menyanyi, kerana lirik yang dia tulis, dia menjiwai lirik tu. Lirik dia menjiwai dan dia nyanyi, dia menjiwai. Siti Nurhaliza, anda tengok, dia menyanyi. Dia ambil aja lagu siapa yang cipta, dia nyanyi. Bukan suara dia sedap. Ramai orang suara macam Siti. Tapi tak boleh pergi jauh. Kerana dia menghayati. Setiap penyanyi yang hebat, dia menjiwai lagu tu. Dia, kalau bab-bab yang sedih, dia akan menangis. Dia menitis. Kerana dia menjiwai. Saya sama juga dengan CNI. Saya menjiwai CNI. Anda tengok. Mengapa saya menjiwai CNI? Tengok. Bila anda boleh menjiwai CNI, anda tengok. Anda boleh sukses dengan CNI. Tunggu cepat, lambat saja. Ada? Anda tengok. Kalau anda tidak jiwai, tengok. Bila guru anda dah drop. Guru anda dah hilang. Bonus anda dah drop. Apa lagi? Penolakan orang ramai. Ada apa lagi? Dalam kat leader anda keluar beramai-ramai. Kalau anda tak jiwai, mungkin anda akan hilang sekali. Sekarang ni lagilah. Ada? Lagilah. Ada. Bila tak ada income saja lompat. Lompat pergi sana. Lompat. Bukan tak boleh lompat. Boleh. Kerana kita tak ada akta lompat. Kalau ahli parlimen tak boleh lompat dah sekarang ni. Lompat hilang terus parlimen dah. Tapi sekarang ni, nasib baik CNI tak buat akta lompat. Kalau dia buat akta lompat, anda mati terus. Tak? Tapi kita nak lompat, tengok. Bila anda lompat pergi syarikat lain, satu anda buang masa. Saya cakap tu terang dengan anda. Anda duduk CNI elok-elok 5 tahun. Mungkin tak ada bonus, mungkin tak ada apa. Mungkin kesilapan kita. Kalau kesilapan CNI, orang lain mungkin tidak berjaya. Kalau semua tidak berjaya, tidak ada orang berjaya, itu kesilapan mungkin daripada syarikat. Tapi kalau kita tak berjaya, tapi orang lain ada sukses. Ada orang boleh bina tabung kereta, ada orang boleh lahirkan 3 orang tabung kereta, ada orang naik, Cik Murad naik CDAM, Cik Irman naik Double Diamond, dapat tabung rumah lagi, Kak Wan, Shirin Saging, Judis dapat tabung kereta, siapa lagi? Ramai hari ni, ada malam ni. Zairi pun ada, tengok. Siapa lagi ada malam ni? Tengok, ramai. Kak Wan pun ada, tengok. Orang ni buat kerana dia menjiwai CNI. Anda kena jiwai CNI. Bonus anda drop, mungkin ada silap dekat mana kesilapan kita. Okey, kalau guru anda keluar, itu biasa. Macam saya tadi, bila saya dengar Puan Fatimah Saleh cakap tadi, bila dia cakap, 10 kali dia ulang benda yang sama. Anda dengar dia cakap apa?
tolong jangan putus asa. Never ever give up. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Tapi bila kita cakap memang senang. Jangan putus asa. Memang betul lah. Kalau kita tak cakap, anda tak tahu. Putus asa ini adalah penamat segala-galanya. Tengok. Bila anda lompat lagi. Sekarang ni, ada yang lompat. Lompat itu bukan leader lah. Kalau leader, dia tak akan lompat. Saya panggil leader saja. Ataupun leader saja. Leader lah, leader. Kalau ada seorang leader yang pure, yang betul-betul, anda tak akan lompat. Tengok. Credibility anda sebagai leader akan hilang. Tengok. Semangat anda, dia tak sama. Sebab tu saya menjiwai Syed Naik. Bonus saya jatuh ke? Anda ingat bonus saya naik hari-hari ke? Naik tiap-tiap bulan ke? Tak ada. Turun naik sama je. Naik, turun. Ada naik, ada turun. Grup hilang ada juga. Cari orang baru. Terpaksa. Kerana saya menjiwai Syed Naik. Saya rasa, ini bisnes aku. Aku kena menjiwai Syed Naik. Kalau anda menjiwai Syed Naik, kalau anda boleh jiwai macam saya lah. Ini bisnes anda. Anda buat saya baik. InsyaAllah. Tuhan akan bantu anda. Tidak ada satu benda dalam dunia ini kalau anda buat bersungguh-sungguh dengan cara yang betul tidak berjaya. Ini cara dia. Okey? Anda kena ingatlah menjiwai CNI itu. Okey, yang kedua anda tengok. Yang kedua anda tengok. Bina kepercayaan dalam anda kena bina kepercayaan dalam bisnes ni. Bina kepercayaan keluarga dalam bisnes ni. Mengapa saya ambil yang ni? Saya jarang cerita sebenarnya. Saya sebenarnya malas nak cerita. Bukan tak nak cerita. Saya takut saya bercerita nanti over pula. Tidak. Bina kepercayaan keluarga dalam bisnes ni. Tengok. Ini gambar Wan dia pandai cari gambar ni. Ini gambar raya pada tahun dulu tahun 2020 ke 2000 siapa tak ingat. Anda tengok. Saya dengan isteri saya bila buat CNI bini saya faham. Saya faham. Tak, sekata. Tengok. Setiap kali apa nak buat senang. Saya borak dengan dia A, dia borak A. Dia tahu apa yang saya nak buat. Dan dia faham apa yang saya buat dan saya faham apa yang dia nak buat. Tengok. Saya daripada dulu lagi bila saya buat CNI, saya dulu anda tengok masa anak saya kecil-kecil saya tinggalkan anak saya. Saya tinggal dengan orang gaji. Dulu ada orang gaji, saya tinggal anak kecil-kecil saya tinggal aja. Kerana saya nampak ini adalah bisnes yang saya boleh pergi jauh. Kerana saya nampak bisnes ni daripada dulu saya buat, saya nampak bisnes ni dulu saya kontraktor, saya nampak macam beban sangat kontraktor ni. Saya tengok terlalu banyak unsur-unsur yang tidak bagus. Bisnes saya lah, bukan bisnes anda lah, bisnes saya lah. Nampak macam tidak bagus, tak ada masa depan. Jadi saya kata tak apalah, kita cubalah buat CNI. Jadi anda bayangkan, anak saya tinggal sampai yang besar yang si Pakro ni, yang sebelah ni, saya sambil-sambil tu saya ajar dia. Dia tengok saya buat apa, dia tengok papa dia pergi mana, dia tengok jatuh bangun bapak dia nampak. Jadi bila dia nampak, setiap kali duduk dengan saya sembang makan, saya cerita CNI. Saya cerita CNI. Saya satu saja. Bila saya cerita dengan anak-anak, tak pernah keluar di fikiran saya negatif tentang CNI. Saya tak pernah cerita. Buruk macam mana perangai orang, buruk macam mana perangai leader-leader saya, buruk macam mana saya, buruk macam-macam macam-macam adalah benda-benda yang tidak kena, saya tak pernah cerita dengan anak saya. Saya cerita yang positif saja. Bonus jatuh pun positif saja. Jadi anak saya, penerimaan anak saya yang sulung Fakru, dia nampak bapak dia CNI. Dan lepas tu saya terapkan dia jadi seorang pengguna produk CNI 100%. Sampailah anak yang kedua, ketiga dan sebagainya. Si Fakro sudah naik per agency manager, sudah tabung kereta, sudah lepas tabung kereta dan dia sepatut saya tak nak beritahu tapi saya beritahulah. Pemenang tabung kereta yang terbaru daripada CNI umur 26 tahun. Anda bayangkan. Sudah dapat tabung kereta, tak tahulah berapa ratus ribu tapi ratus ribu jugalah. Tak. Ini adalah daripada didikan saya. Dia buat. Dia kerana apa dia buat? Kerana dia nampak bapak dia buat, nampak yang positif tu. Sebab tu saya bina dulu. Mengapa saya ambil topik keluarga? Kerana kita, kalau anda tengok dalam Zoom kita pada malam ini, semua berkeluarga. Semua berkeluarga. Anda kalau nak berjaya, anda kena bina keluarga anda dulu. Supaya anda boleh pergi jauh. Tak ada kritikan daripada belakang. Kadang-kadang kita, orang rumah kerja, kita buat CNI. Bila kita dapat bonus kecil, orang rumah kita bantai kita balik. Sebab tu kita jadi drop. Lama-lama, okey lagi. Bila jumpa upline bagi motivasi sikit, up balik. Balik jumpa lagi orang rumah. Orang rumah anda hari-hari ada kat rumah. Dia bantai anda hari-hari, lama-lama makin pendek dan anda hilang tu dalam CNI. Sebab tu kena bina dalam keluarga dulu. Anak saya pun sama. Kalau saya tinggal pergi meeting, dia dah faham dah. Kalau dia ikut saya, sebab tu sekarang ni anak saya pergi mana-mana dia ikut. Fakru mungkin dia dah tak ikut, dia belajar. Si Faisal dengan Fatin, dia ikut saya. Dia ikut saya. Kemana saya pergi, saya buat PKP ke, dia ikut. Dia tengok bapak dia buat. Dia tengok begitu susahnya nak cari duit ni. Bukan senang nak cari duit. Lepas tu dalam masa sama juga, saya ajar anak saya, anda bayangkan, dekat rumah saya, saya cakap dengan anda lah. Kat rumah saya, anak saya satu orang saja mengguna produk lebih daripada 300.
RM300, lebih RM300-400, lebih daripada 200-300 PV sebulan setiap seorang. Anda bayangkan kalau 3 orang, hampir 1,000 lebih, tidak termasuk saya dengan rumah saya. Di sini saja, guna produk C9 saja, kalau nak PGS, kalau anda kata nak buat PGS 3,000, keluarga saya sahaja yang ada 5 orang ni pun dah boleh cukup dah. Cukup 3,000 PV. Anda bayangkan. Sebab tu kena bina. Kita ada keluarga, kita bina keluarga kita. Bina keluarga bagi suami. Bagi anda, Cik Fauzi bolehlah full time. Bukan masalah full time. Kalau anda part time pun sama. Anda nak kena ada. Time kerja, anda kerjalah. Sebab tu anda kena bina keluarga anda dulu. Pertama, bagi anak-anak guna produk Syed Nair. Anak saya ni semua produk dia pakai. Organik. Barang mandi jangan cerita. Organik. Anda bayangkan. Probiotik. Leaf. Tengok. Minuman, kopi dan sebagainya. Tengok. Bukan itu saja. Apa lagi? Minyak rambut. Semua produk luar langsung dia tidak beli. Dia tidak reti membeli produk di luar sana. Kerana saya bina dalam keluarga dulu. Sebab tu, saya minta-mintalah. Mungkin umur kita mungkin tak panjang tak? Mungkin kalau umur kita panjang, paling kuat pun 65-70 je. Tengok. Saya dah mewarisi bisnes ini, legasi ini kepada anak saya. Okey. So, tentang income, tentang anugerah Syed Nair sekarang ni, LBA dan sebagainya, anak saya dah capai. Tak? Pendapatan pelancongan. Saya pergi Bangkok baru ni dengan anak sulung saya, si Fakro. Jadi, bila nak pergi Greece, dia tak boleh pergi kerana dia tak ada cuti. Saya bawa anak saya yang lelaki, si Faisal. Si Fatin dah pergi tu hari dengan saya dekat Getah Highland. Tengok, pelancongan dengan keluarga, tengok. Semua dapat. Dapat ini bukan kerana Syed Nair bagi, tidak. Kerana kita buat. Saya buat. Saya buat, anak saya dorong, dia buat. Mungkin budak-budak dia pandai online dan sebagainya. Sama-sama kerjasama dalam satu family. Happy tak? Happy. Kalau pergi mana-mana kedai makan, kalau saya bawa 5 orang sekali, lain cerita tak ada. Syed Nair saja. Yang ni cerita Syed Nair, Pak. Yang ni siapa, yang ni apa, ni produk apa. Pak, ini makan ni okey tak? Tengok. Seronok tak? Seronok. Ini anda kena bina kepercayaan dalam keluarga anda. Anda kena bina ni dulu. Okey. Yang ketiga. Ni ketiga. Saya nak pendek-pendek saja. Saya tak nak panjang-panjang. Kerana saya ada masa lebih kurang dalam setengah jam je. Banyak cakap, tak guna juga. Okey. Yang ketiga, tengok. Ada yang tanya saya, apa aktiviti saya buat? Aktiviti harian saya mudah saja. Aktiviti. Kadang-kadang aktiviti ini anda susah nak buat. Tengok. Saya pagi, bila saya bangun, saya dah ada aktiviti dah. Aktiviti saya biasanya, saya fikir, aktiviti yang semalam belum selesai. Contoh aktiviti yang semalam, apa yang belum selesai, saya selesaikan dulu. Tengok, pagi. Saya tengok aktiviti yang tertunggak. Contoh, besok, apa aktiviti anda? Siapa boleh tulis kat sana? Kalau siapa ada, anda kena ingat, besok adalah hari penting dalam Syed Nair. Kalau anda tahu, anda tulis dekat chat sana. Besok adalah hari closing date. 30 hari bulan. Hari ni dah 29 hari bulan. Besok 30. Pagi besok kita dah ada dah. Saya dah ada dah. Dengan rumah saya, ke mana kita nak pergi? Di mana kita nak pergi? Ke mana produk kita nak bawa? Apa aktiviti kita besok? Saya dah ada dah pagi. Okey, selain daripada itu apa lagi? Cek. Yang belum cukup, kalau downline anda yang belum cukup PV dan BV, telefon, WhatsApp. Anda kena ingat. Kadang-kadang bila kita buat CNI ni, tak kira bukan CNI sajalah, apa-apa syarikat multi level sekalipun, anda kena ingat. Upline ada seorang saja. Okey? Downline ramai. Anda tak boleh mengharapkan upline anda kontrol 100%. Dia pun kadang tak boleh nak kontrol terlalu ramai. Sebab tu dia kena ada kerjasama. Anda nak cari, nak belajar, kena cari upline anda. Bukannya upline anda pergi cari pada anda. Anda dah terbalik. Nak bersilat, dulu kalau zaman dulu, nak silat, nak taekwondo, cari Tok Guru. Bukanlah Tok Guru tu cari anda. Tak? Sekarang ni, Perdana Menteri, kalau setakat dia seorang saja, dia tak boleh buat. Dia mesti ada menteri-menteri kabinet untuk membantu dia. Rakyat mesti kena terima apa yang dia buat. Tengok, ini adalah mesti ada kerjasama. Sama juga dengan kita. Saya tak boleh nak kontrol semua downline saya kerana ramai sangat. Jadi apa yang saya buat grup. Okey, kalau pagi biasanya saya akan WhatsApp. Okey, saya akan WhatsApp tentang produk, promosi, feedback. Ada yang nak order barang yang tak boleh pergi pun tak ada masalah. Jumpa. Bila saya ikut, saya akan jumpa. Yang betul-betul nak jumpa saja, yang urgent nak jumpa ada masalah, saya jumpa. Kalau tak sesuai nak call, saya pergi jumpa. Itu cara saya pagi. Okey? Di mana-mana tempat yang win-win. Maksud dia, kalau anda nak jumpa dalam anda, cari tempat yang win-win. Maknanya anda menang, dia menang. Anda janganlah paksa dia datang ke, kalau dia daripada Negeri Sembilan, contoh nak datang rumah saya, jauh Melaka. Jadi win-win kat mana? Kita jumpa dekat Alor Gajah. Dekat. Tengok, ini cara dia. Kalau betul komitmen dia nak buat lah. Okey, kalau itu sama saya buat. Saya buat sama dengan anda. Okey, tengah hari dengan petang apa saya buat? Saya akan, bila dah ada ni, saya akan buat postage. Kadang-kadang postage ada yang susah, yang jauh, yang tak boleh nak beli barang, saya akan standby dah postage. Home party, PKP, quantum machine ni. Ini adalah paling penting adalah tengah hari. Kerana tengah hari ada
anda ada masa yang panjang untuk buat. Saya buat biasanya tengah hari. Kat mana saya buat? Kadang-kadang saya buat dekat DC. Kalau tak ada dekat DC, saya buat kat rumah. Sebab tu setiap hari Rabu, saya ada buat group meeting dekat rumah. Kat rumah saya ni setiap hari Rabu ada group meeting. Siapa yang nak datang belajar, datang saja. Tapi dah terbalik dengan ni. Bukan hari Rabu dah, tiap-tiap hari dah datang. Tak perlu ramai. Ada 3-4 orang, saya ajar aja. Saya ada whiteboard kat rumah, ada semua ni, minum sebagai saya ada. Saya buat je. Ini, kalau ramai sangat, saya jumpa dekat DC. Kalau saya dekat Melaka. Adik, kalau anda nak tengok group meeting saya, datang rumah saya pada hari Rabu. Saya jemput anda datang. Datang buat kuih lah. Jangan datang tangan kosong tak. Jadi saya boleh makan kuih sekali tak. Saya buat air, anda buat kuih tak. Datang rumah saya. Hari Rabu saya ada buat group meeting. Pukul berapa? Selepas Zuhur. Itu saya buat macam tu. Nak belajar, anda kena cari upline anda. Anda tak boleh duduk nak tunggu upline call kira untuk anda. Tak boleh macam tu. Itu dah, kita dah silap tau. Kita dah kesilapan kita dekat sini. Sebab tu kita susah nak pergi jauh. Okey, malam apa saya buat? Kalau dulu malam berbeza dengan sekarang. Bila PKP saja, bila PKP lockdown sekali, manusia dah terpengaruh. 2 tahun kena kurung, jadi terpengaruh. Duduk rumah, duduk je tengok bola. Tidak. Malam biasanya saya akan follow up, saya akan jumpa kawan-kawan saya yang dekat-dekat luar sana yang mana nak jumpa. Kadang-kadang saya ada buat postage. Ada kawan saya dekat Melaka ni ramai yang buka kedai makan. Jadi bila masa saya hantar produk sebelah malam kadang-kadang. Saya pergi sendiri, saya bawa kereta saya pergi. Lepak kat kedai, saya minum, saya mang dengan dia. Okey, produk saya bercerita dengan dia tentang bisnes CNI ni. Apa lagi yang saya buat? Selain daripada tu, saya jumpa, saya sapa, saya minum dengan kawan dekat depan rumah saya ni ada satu kedai. Kedai di situ ada tempat pot untuk budak-budak saya lepak. Ramai kalau anda pergi, kalau duduk 10-20 orang duduk. Tapi kalau anda nak selamat, jangan order makan. Biasa anda pergi lepas makan malam lah. Cara nak selamat. Kalau anda nak duduk nanti makan ramai-ramai, nanti anda masalah pula. Bukan kita tak nak ajar. Benda macam ni tidak sesuai diajar. Kerana bila anda ajar macam ni, dia akan ajar pula macam tu juga. Jadi anda kena ingat, kalau bonus anda okey, tak apa. Tapi masalah downline anda mungkin bonus tidak sepower anda. Jadi dia datang panggil kawan dia lepak kat kedai, 30 orang, dia pun datang sekali, dia belanja. Sebulan, 2 bulan okey lah. Kalau hari-hari dia buat, tak pensan dia. Sebab tu dia hilang tu dalam CNI. Yang ni anda kena pandai-pandai lah. Terpulang kepada anda lah. Okey, ini harian saya. Pagi, tengah hari, petang, malam. Aktiviti anda kena buat. Sebab tu saya kata, habit saya, aktiviti, ni Wan, terus pada aktiviti Wan. Nombor 4, saya tengok aktiviti saya. Itu saya beritahu aktiviti saya. Nombor 4, ini habit saya. Habit saya. Aktiviti biasa atau habit saya buat satu penajaan. Sebab tu baru ni, bukan baru ni, bulan lepas, budak saya di antara nombor 2 penajaan paling ramai. Buat penajaan. Dan bulan seterusnya pun sama juga daripada Melaka, itu adalah downline saya. Anda tengok, penajaan ini adalah nadi kepada bisnes anda. Tengok, ramai orang dia tak suka menaja. Kalau anda tak suka menaja, anda tak dapat sale tau. Anda tidak ada sale baru. Anda tengok tak? Daripada penajaan inilah sale anda berkembang. Sale anda akan naik. Yang kedua anda dapat adalah motivasi daripada orang yang baru masuk ahli tadi. Anda ada semangat motivasi tau. Sebenarnya. Cuba anda buat sponsori ramai sikit. Buat penajaan. Penajaan saya buat. Kerana saya tahu, kita tak boleh harap yang mana ada sekali. Kalau anda tunggu yang mana ada, anda mungkin ada pengalaman kan, mungkin dah buat setahun, 2 tahun, anda sponsor. Tidak ada orang yang kekal. Tidak semua orang yang kekal. Susah nak cari orang kekal dengan kita. Kadang-kadang dia buat sebulan, 2 bulan, dia hilang. Naik AM, dia hilang. Memang macam tu. Tapi, apa tugas anda sebagai leader? Anda kena cari orang baru. Kena cari penajaan. Anda kena buat penajaan. Wajib buat penajaan. Itu penajaan. Semangat baru, sale baru anda dapat. Yang kedua, jualan. Anda kena buat. Kena belajar menjual. Kerana bila anda pandai menjual, kalau anda tak boleh jual kepada keluarga anda, saya Alhamdulillah, nasib baik sebelah ipar saya, support. Adik ipar saya kalau datang beli barang, mungkin dia ada duit lah. Dia ada duit sikit lah. Dia ada duit, laki bini pun gaji besar. Dia datang sekali beli barang RM1,000 lebih. Beli enzyme, kadang-kadang dia beli terus yang 6, free 2. Dia ambil yang apa ni? Yang lift beli 6 free 2 tu, yang free. Beli organic content, dia banyak beli. Dia suka beli kerana dia tahu produk CNI baik. Dia nak buat, dia ahli tapi dia nak buat mungkin tak ada masa kerana suami isteri kerja. Jadi dia support dulu. Dia kata, "Bang, saya support abang dululah, saya beli produk." Saya Alhamdulillah lah. Sebab dia nampak kita berkomitmen, dia nampak ketokohan tu kita tu, dia nampak kita punya semangat, dia nampak kita punya cara, kita pun tak pernah kencing, tak pernah tipu orang. Jadi ini salah satu kepercayaan keluarga lah. Tengok. Ini kena buat tau, jualan. Selain pada anda jual kepada orang lain, jual kepada keluarga dulu. Keluarga tu yang paling penting. Yang ketiga, bercerita. Kadang-kadang
Kita sekarang ni kita tengok sekarang ni, ramai di antara usahawan kita kurang nak bercerita. Kurang. Bila anda pergi basuh kereta, anda susah nak cerita dengan orang. Kadang-kadang anda tengok aja orang basuh kereta. Kadang-kadang berceritalah sikit. Kerana orang yang duduk dengan kita tu, saya baru-baru ni, saya balik daripada Melaka, saya balik daripada Bangi, saya singgah di Maidin. Di Maidin Melaka tau, di Maidin dekat Aikro. Bila saya beratur ada satu kedai mamak lah, nasi biryani Padang apa famous lah dekat situ. Bila saya berhenti, saya beratur. Bila saya beratur je kan, depan saya tu ada satu brother ni, saya tak tahu dia daripada mana. Tapi bila saya sembang dengan dia, saya tanya dia daripada mana, daripada Segamat. Dia kata, lama dia kata, saya selalu datang Melaka, seminggu sekali saya datang Melaka kerana saya nak makan makanan ni. Sedap dia kata. Jadi bila dia borak dengan saya, pertama dia akan tanya kita. Tengok, dia tanya saya nama apa. Tapi dia belum sempat tanya nama saya dah kenalkan nama saya dulu, Fauzi. Nombor dua, dia mesti tak boleh lari daripada tanya kerja apa. Tengok, bila dia tanya saya kerja apa, saya cakap saya adalah CNI. Saya adalah usahawan CNI, saya kata dia. Dia kata lama tak dengar CNI. Tengok, lama tak dengar CNI. Mengapa jadi sebegini? Kerana tidak ada orang bercerita dengan dia tentang CNI. Umur dia lebih kurang saya, sebaya dengan saya je. Mungkin muda dia setahun daripada saya. Tapi saya kata dia, saya adalah CNI. Saya ambil kad saya daripada beg, saya bagi kepada dia, saya adalah usahawan CNI. Saya lama dah, saya cakap dia dah hampir 20 tahun dengan CNI. Saya dah lama tak dengar CNI. Tengok, tak ada orang bercerita tentang CNI. Hari ni anda kena buat, anda kena bercerita, mula bercerita dengan orang. Orang nak tak apa. Dia tak nak, biarkan. Anda tak rugi pun, buat kad murah-murah je. Sekarang ni kad murah kan, anda print buat dalam 1,000-2,000 keping, anda bagi je orang. Tak kira lah dia siapa, anda bagi je. Kalau jumpa Perdana Menteri pun bagi je Perdana Menteri. Mana suatu hari nanti, mana tahu dia call, nak produk dan sebagainya. Ini mesej saya supaya anda bercerita dengan orang. Supaya anda petah bercakap dengan orang. Kalau anda tak bercerita dengan orang, lama-lama mulut anda akan jadi beku. Susah anda nak cerita tentang CNI. Anda jadi malu tau. Malu dengan diri sendiri. Tengok. Cerita tentang bisnes. Buat duit. Cerita tentang feedback. Apa lagi yang saya buat, aktiviti saya, habit saya, home party. Saya suka buat home party. Saya suka buat demo. Saya suka masuk dalam media sosial. Sekarang ni Facebook sudah tidak menjadi rebutan. Okey, tak apa. Kita pergi kepada TikTok. Sekarang ni TikTok famous. Okay, kita belajar sikit. Walaupun nampak tak cantik, tapi kita masuk TikTok. Kita pergi IG dan sebagainya. Mungkin Facebook mungkin kurang sikit dah. Saya pun dah kurang pergi Facebook. Facebook ni bukan tak bagus. Dia macam Ronaldo lah. Ronaldo kan? Ronaldo. Dia umur dah tua. Dah hampir 39 tahun. Facebook ni. Dia main boleh lagi lah. Tapi nama dia tu kuat. Nama dia glamour. Facebook macam tu lah. Jadi kalau anda nak bagus, anda pergi pada TikTok. TikTok sekarang ni banyak budak-budak muda. Anda boleh masukkan dekat situ. Jadi ini yang saya buat. Saya ikut arus. Arus sekarang ni. Saya tak adalah saya duduk tengok cerita kan. Jadi yang lain, selain daripada itu apa yang saya buat, mungkin saya nak urah panjang sangat benda ni, saya ceritalah. Saya suka quantum machine. Quantum machine ni, okey, saya lupa nak beritahu dengan anda. Home party di mana kekuatan dia? Saya dulu kan, dululah, bukan ini cerita sebelum PKP dulu, sebelum COVID dulu. Saya dulu pernah sponsor satu datuk tau. Datuk ni dia Datuk Sri lah. Saya malah cerita nama dia. Dia owner kepada sebuah bank terkemuka dekat Malaysia lah. Bukan owner lah, dia macam dia panggil apa? Dia panggil board of director, kira board director lah, kira orang penting lah. Jadi bila saya pergi rumah dia, anda bayangkan saya pergi rumah dia, saya tak bawa mesin PKP masa tu. Saya hanya pergi, saya hanya bawa produk dengan barang demo saja. Bila anak dia panggil, saya pergi. Bila saya bercerita dengan dia, anda rasa-rasa kalau orang ada duit ni, kalau nak cerita pasal duit, dia boleh terima tak? Agak susah sikit. Saya kata macam mana ni? Macam mana nak buat? Pasal kalau cerita bab duit, nak cerita pasal CAP, mungkin susah sikit. Mungkin dia nampak, macam ni aja income. Mungkin dia banyak. Mungkin dia ratusan, puluhan ribu, kita tak tahu. Jadi saya hanya buat demo saja. Apa yang saya buat? Saya buat organik. Saya buat organik dengan minyak. Saya buat organik dengan minyak. Mula-mula dia duduk atas kursi, memanglah dia duduk jauh daripada saya. Rumah dia sebelah. Saya sebenarnya bila pergi rumah dia kerana anak dia yang perempuan tu panggil saya. Kerana anak perempuan dia kawan dengan kawan saya. Dia kawan dengan kawan saya. Dia panggil datang rumah, tunjuk kepada ayah dia. Kerana dia kata ayah dia ni ada masalah gout. Tengok, orang kaya ada gout tak? Ada. Dia bukan kira orang miskin atau orang kaya. Ada gout yang kronik. Bila saya pergi rumah dia, saya buat demo. Mula-mula saya buat organik dengan minyak. Lepas tu saya buat apa lagi? Saya buat ecstasy, saya pakai iodine. Saya buat. Tengok. Saya buat tu je. Saya buat 3 barang. Lepas tu saya buat lift. Saya buat lift tapi saya tak pakai kanji. Kerana tak sempat nak ambil air panas sebagainya, saya pakai telur saja. Telur memang dah ada dalam kereta saya. Okey? Telur saya buat dengan lift. Saya buat organik dengan minyak. Saya buat ecstasy dengan iodine tadi. Tengok, keberkesanan home party tadi
menyebabkan dia beli barang lebih dalam 1,700. Kita bukan nak suruh dia buat. Anda jangan ingat anda sponsor orang nak suruh dia buat. Kalau dia buat, alhamdulillah. Tapi masalah sekarang ni, nak suruh jadi pengguna, nak suruh dia bercerita dengan kawan dia, nak suruh dia cakap CNN ni bagus, pun dah cukup bagus. Itu cara saya. Dia nak buat, alhamdulillah. Jadi saya nampak, ni rumah pun dah besar, kereta sampai 10 biji, takkan dia nak buat tak? Mungkin dia guna barang. Anda bayangkan, melalui home party saja. Saya tak cerita banyak dia, melalui home party saja, dia suruh anak dia, dia cakap dengan anak dia, nanti dia suruh anak dia, Zuni tu order dengan saya. Tengok. Home party. Sebab tu saya beritahu dengan anda. Home party tak kira orang miskin, orang kaya, orang bangsawan dan sebagainya. Kalau anda buat depan dia, memang dia akan nampak benda ni memang bagus. Memang dia. Sebab tu, malam Cik Mu ada call saya. Cik Mu mungkin dia ada malam ni. Pengurus agensi Mutiara daripada Johor, Cik Mu. Dia call saya semalam. Dia kata, bos, sekarang ni dalam keadaan sekarang ni, dia pun sibuk. Malam dia sibuk. Dia kata, pagi dia sibuk. Dia tak tahu dia ada bisnes apa dia buat. Malam dia free. Dia kata saya, dia kata apa? Malam dia dah setkan masa dekat rumah dia buat quantum machine. Dia buat kat rumah dia, dia panggil orang datang. 2-3 orang datang, dia kata alhamdulillah. Yang datang semua beli barang. Semua masuk ahli. Tengok, melalui quantum machine. Sebab tu hari ni ada mesin beli. Beli anda buat. Ada di antara kita yang ada mesin tapi tak buat. Sayang. Dulu saya beli hampir dekat 1,000 harga. Anda sekarang ni beli 200 lebih. Tapi anda tidak gunakan sehabis baik. Macam mana lagi kita nak suruh anda buat? Macam mana lagi nak suruh anda pergi buat benda ni? Ini anda kena buat. Anda tak boleh 100% agak apply anda dengan syarikat. Ini anda kena buat. Okey? Ini. Dan ada yang tanya saya juga. Dia kata apa? Dia kata, saya tak ada kekuatan macam Cik Fauzi. Macam mana saya nak buat? Bos, guna orang ketiga. Kalau anda tahu anda tak gerti, tak pandai, guna orang ketiga. Guna apply anda. Kadang-kadang anda sombong. Minta maaf cakap, anda agah. Orang Kelantan panggil agah. Orang Kelantan panggil agah. Agah ni sombong. Sombong. Rasa diri pandai. Tapi anda tak pandai. Anda kena guna orang ketiga. Guna apply anda. Kalau anda tengok, apply anda dengan anda motivasi tak sama. Tak sama. Anda tengok. Anda kena guna apply anda. Panggil apply anda. Belajar. Kadang-kadang kita sombong sikit. Sombong, tak nak belajar, tak nak suruh apply anda. Sebab tu lama-lama kepulauan anda akan hilang. Sebab tu gunakan apply anda. Kalau ia tak ada apply, cari tempat yang ada leader. Macam dekat Kuantan sekali, mungkin ada meeting malam. Cik Murad ada buat. Pergi jumpa Cik Murad, call dia dan sebagainya. Kalau tak ada pilihan lagi, masuk dalam Zoom meeting ni. Yang kita buat ni. Kita ada Zoom ELBC, Leadership Fundamental, kita ada Cipta Delegasi, kita ada LBC produk, kisah benar lagi. Produk dah. Kita ada Zoom macam ni, anda boleh masuk, anda boleh ambil aura dia. Ambil aura anda boleh tanya. Ini salah satu, kalau anda rasa tak ada meeting, dah tu, meeting anda tak nak buat, tak nak jumpa applying. Lagi satu, tak nak tanya orang, tak nak call syarikat, tak nak call leader-leader anda. Lepas tu produk, anda tak nak belajar, masuk Zoom pun tak nak, anda tunggu mati je lah. Pergi mati je lah. Itu cara saya. Mungkin kasar sikit, tapi ini cara dia. Okey? Jadi, yang kelima last. Okey? Saya ada masa lagi 5 minit. Okey. Nak memimpin organisasi ni, bukan satu benda yang mudah. Dia susah. Ini saya bercerita atas rasa saya lah. Okey. Saya mudah cara saya. Kalau anda nak ikut, anda ikut cara saya. Okey? Kalau anda rasa tak boleh ikut, keras, jangan ikut. Saya akan jumpa yang siapa yang nak buat, yang berkomitmen saja. Itu cara saya. Pasal terlalu ramai, saya tak boleh pergi semua. Masa saya tak sempat. Kadang-kadang kita terlalu layang. Saya dulu, masa saya buat, saya pernah buat. CNI dah lama. Saya dah buat 20 tahun. 5 tahun permulaan saya buat, saya dah belajar dah. Belajar macam mana? Saya buat, saya suka layang yang remeh-temeh ni. Saya ikut arus. Ikut arus tahu? Dia arus dia malah buat, dia pun saya pun ikut dia, pujuk dia. Tengok. Dia tak nak buat, saya ikut dia, saya layan dia, bawa pergi makan. Dia main saja, dia tak buat pun. Jadi pengalaman 5 tahun tu, apa masalah dia? Masalah dia, kita mula-mula okey lagi, lama-lama kita drop. Dia dah confirm drop lah, pasal dia bukan nak buat pun. Okey? Anda ikut dia, anda drop. Lama-lama drop. Saya tengok, makin lama makin hilang. Kesilapan saya dekat mana? Layang yang main-main saja ni. Nampak depan kita berkomitmen. Meeting datang bawa kod pakai tie, semangat lompat siapa melompat siapa. Dulu ada meeting. Bila tanya apa khabar, nak melompat siapa dekat ceiling tu. Melekat tangan dekat kipas tu. Tapi sebenarnya PV check, kita check tak ada. Dan bila jumpa dia, wah ni. Ini cara macam ni anda nak kena tinggalkan. Anda nak kena komit kepada yang nak buat. Saya mudah. Jumpa yang nak buat, yang ada komitmen. Cara saya. Yang kedua, yang user-user, layan saja. Layan. Bukan buang terus. Layan saja. Dekat sini banyak. Dekat kampus saya ni banyak. Yang user, datang je. Datang, minum sembang, balik. Dah. Okey? Apa lagi? Yang tak serius. Anda biasalah tak serius. Ambil hati. Biasa. Layan saja. Yang kedua, nak memimpin ni anda kena call direct personal dengan dia. WhatsApp dia, kalau WhatsApp mungkin susah. Anda kena call, tanya dia, okey.
Bila jumpa dengan orang yang nak buat ni, pertama anda kena sembang, anda jangan langsung cakap unsur negatif. Buruk baik anda CNI grup sebelah, grup mana-mana, company apa, anda jangan cerita. Saya daripada dulu saya tak pernah sesekali cerita tentang keburukan orang lain. Saya tak nak cerita keburukan orang lain, grup lain sebelah, upline, downline dan sebagainya. Anda burukkan upline, mungkin anda happy. Tapi suatu hari nanti, orang ni yang akan bantu anda besok. Dia yang akan bantu anda. Tapi bila anda dah buruk daripada awal, macam mana downline dia nak percaya? Lama-lama hilang juga. Sama juga dengan anda. Anda burukkan downline anda. Okey, suatu hari mungkin line dia nak pakai, anda nak pakai line dia, nak gunakan line dia, nak gunakan dia punya link tu, anda dah burukkan dia. Pun masalah juga. Sebab tu lebih baik biarkan. Jangan buruk, jangan unsur negatif dan sebagainya. Cerita yang bagus-bagus saja kalau boleh. Ni lagi satu saya dengar banyak yang berlaku sekarang ni, kalau anda sebagai leader ada berhutang ataupun ada pinjam produk downline anda, cepat settle cepat-cepat. Ini kadang-kadang benda ni dapat remeh. Benda ni kadang-kadang tak ada orang nak cerita, saya cerita dengan anda. Ada berhutang, ada produk ke, settlekan. Pinjam hutang bayar. Hutang yang tidak dituntut mesti dibayar. Itu ayat kemah tu. Hutang yang tidak dituntut mesti dibayar. Kalau ada pinjam, pulangkan. Sama juga dengan downline. Kalau ada pinjam upline, tolong settlekan. Settle baik-baik. Kerana benda ni kadang-kadang boleh menjarakkan anda dalam perniagaan ni. Benda kecil saja. Betul tak? Kita nak tolong, ada orang nak tolong kita kerana dia nak bantu anda. Tapi anda nampak benda ni sebagai satu gap. Menyebabkan anda jadi gap dengan dia. Ini saya lah. Mungkin orang lain tak ada lah. Mungkin dalam kumpulan saya banyak macam ni. Jadi, bila nak mimpin organisasi, ada orang tanya saya, macam mana nak closing bang? Kadang-kadang nak closing orang, kadang-kadang saya ni kebanyakan jumpa dengan pesyarah. Kalau dekat sini biasanya politeknik pesyarah. Orang yang profesional, orang pelajar-pelajar universiti. Anak saya daripada si Fakru ni, bila dia buat master, banyak kawan-kawan datang rumah daripada pelajar-pelajar universiti. Jadi orang korporat ni, kadang-kadang bila kita tak ada knowledge, susah tak? Susah. Sebab tu saya kata dengan anda, belajar lebih cepat. Sebab tu bila orang macam ni, macam mana saya buat kalangan saya? Pertama, kena ada keyakinan diri. Anda kena yakin. Satu, yakin. Okey. Yang kedua, image anda kena jaga. Image anda kena jaga. Tutur bahasa anda. Tutur kata anda kena jaga. Kalau boleh cerita tentang, saya kalau orang pelajar macam mana? Saya cerita tentang plan. Saya lebih suka tentang CAP. Kerana saya cakap dengan dia, CAP ini, plan ini, sekarang ni kalau dia tak buat CNI pun memang dia guna produk. Ayat yang paling mudah saya guna. Kalau you tak buat CNI pun you guna produk juga. Contoh kalau kita kata, sekarang ni kopi minum kat mana? Kopi minum kat mana, ubat gigi beli kat mana, sabun beli kat mana, suplemen beli kat mana. Benda-benda ni sebenarnya dia dah beli dah dekat luar. Tak perlu buat CNI pun dia dah beli. Kita kata dengan dia, kau buat ni. Kau cuba guna produk CNI. Jangan keras dulu, masuk lembut dulu. Kau cuba ambil yang ni dulu, tukar kepada jadi seorang pengguna dulu. Tapi ceritalah plan sikit. Okey, kalau buat macam ni dapat sekian-sekian. Kalau kau buat ni dapat sekian-sekian. Okey, untung runcit. Baru-baru ni saya buat ada satu orang budak daripada Bangi. Mungkin dia ada pada malam ni. Dia buat fast track. Melalui PKP dia masuk fast track, dia buat terus 10,000. Dia buat terus 6,000 terus fast track. Dia cakap dengan saya apa, dia kata, bila dia buat fast track saja, satu, memang dia guna produk kesihatan, dia kata. Tapi dia beli online, beli jenama luar. Tapi tak ada apalah. Saya kata, kau buat CNI. Kau beli CNI, anda bayangkan, bila dia beli saja produk CNI, dia buat saja fast track, dia dapat untung runcit saja lebih kurang dalam berapa ribu, 5,000 lebih dia kata saya. 5,000 lebih dia dapat untung runcit tau. Daripada untung runcit. Belum masuk bonus. Dia dapat bonus hampir dekat 2,000. Anda bayangkan. Dekat RM2,000 dia dapat. Dia memang tak percaya. Dia kata, bang, banyak sangat bonus bang. Betul ke ni? Atau sila akaun masuk ni? Tak ada. Ini memang bonus kau dalam CNI. Sebab tu saya kata, benda ni kena cakap, kena buat, baru dapat hasil dia. Sebab tu hari ni tengok. Kadang-kadang kalau orang profesional macam ni, macam saya beritahu tadi lah, kena ada demonstrasi produk, kena ada saringan kesihatan. Saringan kesihatan tu anda kena praktis banyak lah. Sebab tu PKP ramai orang tak nak buat. Dia rasa susah. Susah kerana nak bercerita dengan orang. Anda kena ingat, teknologi dah terlalu moden sekarang ni. Keadaan ekonomi sekarang ni, anda tengok. Telur kadang-kadang harga, nak beli telur pun tak ada duit. Mahal sangat. Jadi kalau anda nak ambil duit orang, macam mana anda nak ambil duit? Susah tak? Susah. Anda nak minta dengan dia beli produk, susah. Anda nak closing dia macam mana pun susah. Anda pergi bawa BMW ke, anda bawa 7 Series BMW ke, bawa 600 S-Class pun sama juga. Kalau dia tak ada duit, dia susah nak beli. Tak? Tapi bila anda buat saringan kesihatan sedikit sebanyak, dia dah 50-50. Bila saringan kesihatan ni, dia tahu apa masalah yang ada pada diri dia. Dia akan cari. Walaupun dia tak ada duit, dia cuba ikhtiarkan, mungkin dia pinjam dengan ayah dia, mak dia sebagainya. Ini PKP sebenarnya, ini saringan kesihatan. Sebab tu kalau ada saringan kesihatan, ada mesin, anda gunakan sehabis baik.
Anda kena praktis. Anda tak boleh belajar. Kalau anda belajar, sampai bila pun anda tak pandai. Anda kena praktis. Saya dulu, sekali aja belajar. Lepas tu saya pergi buat je. Sebab tu sampai sekarang, PKP macam makan nasi je. Bagi saya, macam makan nasi je PKP tu. Saringan kesihatan, kalau saya nak buat quantum machine, saya buat macam makan nasi, basuh tangan makan je. Ada orang dia macam gigi nak buat, macam mana nak buat? Pasal anda tak pernah buat. Anda beli, anda simpan dekat rumah. Bila Dr. Zaidi nak belajar, anda pun buka mesin tu. Ya, belajar dah. Belajar, ya gini. Oh, yo. Lepas tu simpan balik. Anda tak ada, rugi tau. Mesin dah murah, anda patutnya guna saya lebih baik. Ramai syarikat dekat luar sekarang ni dia pakai mesin ni. Untuk buat sale, untuk naikkan grup, untuk apa lagi? Untuk jual produk, untuk dapat untung runcit dan sebagainya. Jangan fikir nak dapat RM20 cek tu. Kalau anda fikir RM20 dapat cek, anda tak boleh pergi jauh. Setakat nak cek nak ambil RM20 buat apa? Membazir masa. Memang anda penat lah. Betul tak? Jadi itu sajalah saya rasa, mungkin ada sedikit sebanyak. Tak boleh cakap banyak lagi. Ada banyak, saya rasa cukup dah 9.35. Saya minta maaf, mungkin ada silap dan salah. Ini adalah perkongsian ikhlas daripada saya. Mungkin anda boleh terima dan ambil. Tak boleh terima, terpulang kepada anda kerana ini yang saya buat sampai sekarang ni. Ini pencapaian saya buat dan alhamdulillah dengan cara macam ni ada peningkatan dalam kepulauan saya dan saya lahirkan lebih kurang 2-3 orang tabur kereta lah. Itulah saya nak beritahu anda. Okey, sekian, terima kasih. Serah balik kepada MC kita. I love you. Jumpa anda di puncak kerjaan. Okey, bye. Tuan, Belawan. Okey, terima kasih kepada Diamond Agency. Yusof. Saya cukup hebat sekali pada malam ni. Okey, jadi sebelum saya ulaskan dengan lebih lanjut dan sedikit lagi update daripada saya sebelum kita berakhir, nak minta anda semua kalau boleh buka video, kita ambil gambar sama-sama dulu ramai-ramai. Okey. Okey, kita bagi masa sedikit untuk anda buka video dan saya akan ambil gambar. Alright. Dah Okey, so kita ada 2 page kat sini. Saya akan pergi pada page yang pertama dahulu. Okey, teruskan senyuman anda. 1, 2, 3. Okey, page yang pertama. Kita akan pergi pada page yang kedua. Sebentar ya. Alright. Okey, page yang kedua. Okey, 1, 2, 3. Okey, sudah. Okey, jadi sekian untuk kelas kita pada malam ini. Tetapi sebelum kita berakhir ada sedikit update daripada saya. Dan sebelum itu nak minta tolong anda semua cabar kefahaman anda tentang topik kita pada hari ini. Yang mana kuis akan diadakan. Dr. Zaidi dah sharekan dekat dalam ruangan chat box. Anda boleh klik link yang diberikan di situ. Dan cuba jawab 5 soalan yang kita berikan kepada anda. Okey, tengok dan kalau boleh lepas jawab tu anda akan dapat tahu terus skor berapa anda skor, berapa per 5, 5 per 5, 4 per 5, 3 per 5. Dan kalau tak keberatan boleh juga share dekat dalam ruangan chat box. Kita nak tengok sejauh mana anda faham tentang tajuk yang dikongsikan pada hari ini. Alright, so boleh terus menjawab dekat situ dan dalam masa yang sama izinkan saya untuk berkongsikan sedikit lagi update di dalam apa yang akan berlaku dalam waktu yang terdekat ni dan juga serta promosi apa yang kita ada. Alright, jom sebelum itu sekali lagi ucapan jutaan terima kasih kepada Mr. Chan Kok Liang, kepada Puan Fatimah Salim dan juga Diamond Agency Manager Tuan Fauzi Yusof di atas perkongsian yang cukup luar biasa hebat yang mana kalau kita tengok tadi perkongsian daripada Mr. Chan adalah berkaitan dengan teori bagaimana untuk memimpin organisasi dengan cemerlang melalui tahap-tahap yang diberikan daripada tahap 1 sampailah ke tahap 5 dan seterusnya. Bagaimana untuk anda sebagai seorang leader berkeupayaan daripada memimpin diri sendiri, buka pasaran, memimpin organisasi dan seterusnya dikongsikan pula oleh Pearl Agency Manager Puan Fatimah Salim tadi berkenaan tentang aktiviti seharian beliau, apa yang beliau selalu lakukan untuk memastikan terus kekal menjana pendapatan di dalam CNI untuk terus kekal relevan dalam CNI selama lebih daripada belasan tahun dekat dalam CNI. Apa yang beliau buat sehingga membolehkan beliau bertahan begitu lama dan juga seterusnya perkongsian daripada Diamond Agency Manager Tuan Fauzi Yusof tadi memang cukup dekat sekali orang cakap tentang apa yang beliau lakukan tentang 5 perkara utama dalam memimpin organisasi beliau yang mana boleh juga dijadikan sebagai panduan untuk anda mencipta ataupun membina organisasi anda sendiri. Dan satu benda yang saya tertarik tentang Tuan Fauzi punya perkongsian yang last tadi tu,
Kadang-kadang kita tak sedar, kita ingat orang tinggalkan CNI ataupun tinggalkan kita punya network, tinggalkan kita dengan bisnes CNI mungkin disebabkan oleh dia. Tetapi mungkin ada perkara-perkara kecil yang sering berlaku seperti ambil barang tak pinjam ataupun pinjam duit tak pulang-pulang, dan itu mungkin juga menyebabkan kita punya organisasi tidak berkembang ataupun menjadi kecil. Disebabkan ada perasaan tidak puas hati ataupun dari segi pencakapan sendiri. So banyak benda yang kita boleh telitikan berdasarkan pengalaman dan juga kemahiran kita selama berada di dalam CNI ini. So selalu apa yang paling penting student Tuan Fauzi bagi tahu tadi, sentiasa merenung ataupun muhasabah diri juga, tengok dekat mana silapnya dan cuba perbaikinya untuk menjadikan bisnes kita lebih cemerlang di masa akan datang. Okay, so sedikit apa yang telah dikongsikan pada malam ini supaya ianya menjadi satu panduan kepada anda semua untuk berjaya dalam CNI. Alright, jadinya setakat itu kelas kita dan kuis pemahaman. Kalau anda dah buat, anda boleh kongsikan dekat dalam ruangan chat box. Boleh tengok balik kat mana kesilapan anda ataupun kat mana yang part anda tak fokus. Tetapi jangan risau kalau anda rasa, saya ni ada part yang aku tahu faham. Jangan risau, nanti dalam waktu terdekat, dalam minggu ni kita akan kongsikan kembali rakaman video yang untuk sesi pada hari ini untuk anda tonton kembali, dan juga anda boleh kongsikan video tersebut bersama rakan-rakan CBO yang lainnya yang mana tak dapat hadir pada malam ni, lain problem ke ataupun tengah travel dan sebagainya. Boleh tengok balik bila kita kongsikan rakaman nanti. Alright, di dalam grup WhatsApp group kumpulan dan juga dalam WhatsApp group EBLC eksklusif. Okey, sedikit kongsian dari saya. Promosi Disember dah bermula sejak semalam, dan ada beberapa produk yang saya nak highlightkan yang mana saya rasa anda patut fokus pada bulan ini untuk menjual ataupun menaja menggunakan package-package tersebut yang telah diberikan harga yang cukup istimewa pada bulan Disember nanti. Antaranya adalah seperti beli 2 kotak Royal Jelly 30 sachet, dapat percuma 1 kotak Royal Jelly 15 sachet yang bernilai RM69. Satu peluang keemasan yang patut tidak dilepaskan. Dan seterusnya kita ada juga dengan pembelian 2 gamat Gano. Cukup special, harga dia RM180. Anda boleh beli purchase with purchase 1 LEF 30 stick dengan hanya RM30 saja. Kat situ anda boleh dapat penjimatan hampir RM150. So jangan lepaskan peluang ini. Dan seterusnya ada lagi, contohnya Nutri-Moist, salah satu produk yang cukup luar biasa di CNI. Yang mana tak pernah guna Nutri-Moist, pastikan anda grab krim serbaguna ini, yang mana bagi saya wajib ada di setiap rumah. Dah sangat-sangat berguna apabila mempunyai musibah ataupun kecelakaan kat rumah seperti terkena air panas ke, melecur luka dan sebagainya. Memang cukup berkesan. Jadi bulan ni memang cukup special. Kita ada buy 3 jar yang besar punya tu, free 2 tube yang kecil yang bernilai RM180, dan juga boleh beli 4 tube yang kecil punya tu yang 50 gram, dapat percuma 1 tube yang bernilai RM90. Dan juga kita ada yang special lagi bulan ini, beli obat gigi untuk stok. Kalau boleh belikan stok sebab kita ada promosi yang luar biasa hebat bulan ni. Beli 3 obat gigi besar 175 gram, dapat free 1 obat gigi kecil yang bernilai RM7.30. Okey, dan juga kita ada food wash, beli 5 percuma 1, beli 2 percuma 1 floor cleaner yang bernilai RM23. Dan yang terakhir sekali kalau kita tengok situ, beli satu RD lotion ataupun satu hair cream, satu shampoo, ataupun satu lagi moisturizer. Okey, dapat percuma 1 roll on yang dapat beli BWP dengan harga RM5 sahaja. Okey, so ini adalah antara promosi-promosi hebat pada bulan Disember. Dan last but not least, ada satu lagi promotion untuk bulan Disember ini, beli dengan setiap pembelian produk CNI. Ini open promotion untuk semua produk yang bukan package promotion ataupun CNI Fire Sense. Lebih daripada 360 PV, anda akan dapat percuma 1 botol DMG dan juga 1 CP4000 ataupun collagen peptide yang bernilai RM368. Memang cukup istimewa. So pastikan belian anda pada bulan ini lebih daripada
PV dalam satu resit. So dapat free je CNI bagi pada bulan ni. So ini peluang yang sangat-sangat luar biasa hebat. Okey, dan seterusnya, walaupun PRU sudah habis tetapi kempen CNI masih belum habis lagi. Kempen undilah CNI masih lagi berterusan daripada 1 November yang lalu sehinggalah 31 Disember dan esok merupakan hari terakhir untuk bulan November. So pastikan anda telah pun mencapai kriteria 1000 PSPV untuk bulan November. Kerana apa? Kerana untuk semua CBO, tak kisah yang AM ataupun belum AM, lebih daripada 1000 PSPV untuk 2 bulan berturut-turut anda akan dapat ganjaran majlis minum petang bersama CNI. Dan manakala untuk AM dan ke atas, prasyarat anda kena pastikan anda ada 300 PSPV dan pastikan PGPV anda 3000 PGPV pada bulan November ini dan juga 3000 PGPV pada bulan Disember nanti. So ganjarannya sama, iaitu majlis minum petang bersama CNI, dan teruslah mengundi CNI ataupun teruslah berkempen di luar sana. Ceritakan kepada rakan-rakan anda yang lain tentang 10 daya tarikan utama di CNI, kenapa mereka perlu pilih perniagaan CNI ini. Dan seterusnya kita yang terkini tak lama lagi kita tengok sikit. Alright, jadinya kurang daripada 2 minggu lagi kita akan bertemu di Hotel Wyndham Akmar Kelang, yang mana petang tadi saya dah pun pergi buat site visit dan saya dah rasa sendiri makanan yang bakal anda nikmati pada makan tengah hari berhidang nanti memang cukup-cukup special, memang cukup-cukup sedap sekali. So pastikan jangan lupa peluang ni. Yang mana dah beli tiket, pastikan anda hadir pada 10 Disember nanti di Wyndham Akmar Kelang. Hotelnya memang cukup-cukup gah sekali, 5-star hotel. Dan mana yang tak dapat tiket, boleh try tanya dengan upline anda kok ada tiket lagi, sebab di CNI kita dah sold out. 500 tiket, lebih 500 tiket telah pun sold out, yang mana kita akan jumpa pada 10 Disember nanti. So jangan lepaskan peluang. Tak dapat tiket, saya rasa mungkin ada serta-serta leader kalau ada tiket lagi, boleh kongsikan dengan downline anda. Okey, dan juga sempena dengan untuk bagi mereka yang tak dapat hadir ataupun anda boleh kongsikan kepada prospek-prospek anda ataupun downline anda yang tak dapat hadir, terutamanya daripada Borneo, kita akan adakan FB Live pada pagi tersebut, iaitu di CNI Malaysia pada pukul 10 pagi dan juga di CNI Malaysia Chinese punya 10.30 pagi. Okey, tetapi ini bukanlah siaran penuh. Ini adalah seperti kalau anda tengok Gegar Vaganza tu, dia seperti live plus. So maknanya kita ada interview, kita ada highlight-highlight yang tertentu sahaja. Okey, tetapi yang tak dapat hadir, kita boleh ajak mereka untuk sama-sama menyaksikan FB Live di page CNI Malaysia. Alright, dan yang terakhir sekali, kita ada banyak speaker-speaker yang hebat anda tengok kat situ, dan juga selebriti-selebriti yang terkenal. So jangan lepaskan peluang. Tak dapat datang, tengok FB Live. Kita ada juga kempen media sosial, yang mana kempen media sosial ini juga akan menyediakan hadiah yang tidak kurang hebatnya, tetapi saya tidak akan revealkan pada hari ini. Cuma saya nak bagi tahu kita akan mulakan kempen media sosial untuk SDC 2022 ini bermula pada 5 Disember 5 Disember sehari 5 Disember iaitu pada hari Isnin depan. So anda dah boleh start buat posting berkenaan dengan SDC. So pastikan ada hashtag CNI SDC 2022 sama ada di Facebook ataupun di Instagram. Anda juga boleh gunakan hashtag tersebut di TikTok. Okey, so pastikan anda buat turun 3 gambar ataupun 1 video di dalam FB ataupun IG anda, dan juga jangan lupa tag CNI Malaysia. Okey, jadi setakat itu dulu perkongsian kami pada malam ini. Segala salah dan silap harap dimaafkan. Semoga apa yang dikongsikan pada malam ini memberi manfaat kepada semua, sehingga kita berjumpa lagi. Bulan depan kita masih ada lagi satu EBLC Leadership Fundamental dengan topik yang tidak kurang menariknya. Apakah topiknya? Sama-sama kita tunggu nanti. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Bye-bye.